Okay, so maksud dia kalau untuk cikgu Doktor cemerlang Siti di Hana. sekolah menengah, ya. Laju ke? Mungkin ada, Ya, saya Cikgu Hayati, mungkin ada yang segan nak bertanya, boleh sepanjang sesi perkongsian ni mungkin boleh bertanya di ruangan chat tu. Okey, sama ada nanti doktor akan jawab terus ataupun nanti dalam sesi soal jawab nanti. Okey, teruskan doktor. Okey, saya cuba jawab sebab yang dulu ni memang terlepas langsung. Soalan banyak sangat sampai tak terjawab. Tak sempat buka. Okey, boleh. Kalau ada soalan masuklah chat. Kalau ada soalan. Nanti Cikgu Hayati akan cuba ingatkan soalan tu ya. Okey, so untuk ini contoh iklan tahun lepas saya share bila iklan datang macam ni. Okey, untuk 2022 tahun ini iklan tak keluar lagi. Selalunya iklan keluar bulan 3, bulan 4 dah hantar. Tapi tahun ni mungkin sebab kita buka sekolah bulan 3, saya tanya Nazir baru ni, saya risik-risik lah, dia kata bulan 4 iklan tu keluar. Tapi maklumat lain yang saya dapati tak tentu lagi. Kalau cikgu rasa, baguslah iklan tak keluar, macam sempat je buat preparation. Okey, kita tengok cikgu sempat tak buat preparation. Sebenarnya tak ada masalah pun. Mula-mula kita isi borang hantar dulu, pejam mata dulu. Mari kita tengok nanti. Okey. Yang ni cikgu nak share, saya nak share tentang macam mana tadi beza antara time base, yang belah kanan ni time base. Kita Digi 41 ke 44 ke 48 sampai 52 sampai 54. Kalau pencen kat sekolah menengah lah ni. Tengok tu dia punya jalan dia 8 tahun, 6 tahun, 3 tahun, tak silap saya. Tapi dia tak boleh pergi ke laluan grade C ni sebab dia bukan daripada guru cemerlang. Laluan khas grade C ni untuk guru cemerlang saja sebab dia punya mungkinlah nak kecemerlangan apa tu, dia boleh sampai ke situ Dia lagi shortcut. 41 ke 44 5 tahun, 44 ke 48 4 tahun, 48 ke 52 3 tahun, lepas tu 52 ke 54 2 tahun. Ke Jusa C pun 2 tahun. So dia 16 tahun je beza kat sini. Okay, kita tengok tahun ni. Nampak ni contoh. Mari kita tengok. Okay, ni contoh tahun lain tapi boleh ambil juga sebagai panduan cikgu-cikgu. Macam mana cara nak kira tu. Contoh katakan cikgu grade DG 41 nak ke 44. Sepatutnya time base 8 tahun. Tapi kalau kita ikut laluan khas tadi tu guru cemerlang, dia berapa tahun? 5 kan? Okay, so macam ni lah cara dia. Kita kira 2007 hingga 2008 1 tahun. 2000 sampai 2009 sampai 2012 5 tahun. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2012. Cukup 5 tahun. Tahun depan iklan keluar 2013 dah boleh memohon. So cikgu akan katakanlah iklan 2013, jika cikgu berjaya, cikgu akan dapat GC guru cemerlang DG 44 pada tahun 2014. So cikgu dapat guru cemerlang dalam masa 6 tahun So dia lebih jimat lah kat situ kan. Okay. Sama juga yang ni. Yang ni dia 3 tahun macam saya katalah saya sekarang DG 48. Tahun ni sepatutnya saya dapat pengesahan DG 48. Jika saya ingin teruskan lagi kecemerlangan ke DG 52, saya perlukan 2 tahun lagi. Okay. Maksudnya iklan 2022 saya nanti bila keluar surat memangku tu, surat pengesahan kita tu bermula daripada tarikh memangku. Satu lagi saya lupa. Maksud dia 2021 memangku, 2022 sah, sudah 2 tahun. 2023 tahun ketiga tu kalau betul-betul cukup dia punya syarat, saya dah boleh mohon 2024 tu. Okay. Kita tengok yang ni pula contoh nanti bagi jelas. Sebab sebenarnya saya nak suruh Nazir yang explain ni bagi nampak sikit contoh-contoh dia. Yang ni Cikgu Mas contoh DG 44 ke DG 48. Contoh 2018 hingga 2019 1 tahun. Seterusnya sampai 2020 tahun kedua, 2021 tahun ketiga. Maksudnya iklan tahun ini Cikgu Mas dah boleh minta untuk naik ke 48. Siapa rasa dia berkaitan dengan tarikh ni? Dia adalah calon yang sesuai yang berada dalam khusus perkongsian kita pada hari ini dan dah boleh mula fikir. Okey, nak mula fikirkan sesuatu. Sebab filing bahan-bahan dokumentasi dalam file untuk permohonan tahun ini akan diambil kira pada tahun 2018 punya
anything lah, kompetensi guru, penlibatan dari segi apa kurikulumnya, kurikulum, inovasi, pembentangan, kajian tindakan, kan yang saya sebut tu itu. So dia ambil kira daripada 3 tahun punya preparation, persediaan. Okay kan, semua orang ada benda-benda tu, cuma mungkin benda tu ada merata-rata dalam laptop sana, laptop tukar lah, lepas tu file sana terabuk. Tapi iklan ni tak keluar lagi. Saya rasa kalau ada yang berminat dan cukup syarat, dia boleh mula tinjau-tinjaukan balik ke mana dokumen-dokumen dia yang terabur tu. Saya pun sama juga, saya terabur je dokumen. Saya bukannya proper sangat. Tapi bila dah kita kata okey, ada masa 2 minggu dia nak datang, saya buatlah all out lah, saya kerjakan penuh saya punya meja tu, saya kerjakan file-file saya. 2 hari je siap sebenarnya, benda tu ada. Dia ada dalam laptop. Kita dah simpan sebenarnya, cuma nak keluarkan balik tu sebagai evidence. Sebab apa benda yang kita isi dalam borang tu adalah evidence. Ada lagi satu kan, sebenarnya kan kejayaan untuk dipanggil interview, dipilih untuk berjaya dipantau oleh Nazir untuk guru cemerlang ni, sebenarnya kejayaan yang pertama dia berjaya mengisi borang tu dulu. Ada kawan saya cakap, kalau isi borang tak betul memang tak dapat. Sebab borang tu sebenarnya dia cerewet sikit lah bagi saya, tapi bagi saya nak kata cerewet tu, dia tanya apa, kita ikut je lah kan. Nanti last lagi saya kongsi, kalau sempat saya kongsikan borang tu. Dan nanti kalau ada cikgu yang betul-betul berminat, saya nak coachingkan cara isi borang tu saja. Sebab ramai orang dia okey cukup syarat 3 tahun, dalam apa benda penglibatan semua cukup, tapi dia isi borang silap. Silap kat mana? Jumlah bilangan mata pelajaran, jadual waktu, prasekolah berapa jam kat situ ramai orang tak faham sampai hari ni. Ramai orang PM saya, cikgu prasekolah berapa jam? Bukan ke campur ustazah lah, campur main bebas, dia tolak habis semua. Apa ni, 1 hari 4 jam kan, 4 jam ustazah masuk 4 jam seminggu ke? 36 jam per week kita ni prasekolah. Nanti kamu tengok jadual balik untuk di prasekolah lah, yang jadual lain cikgu tu saya tak tahulah. Okay, kenapa, kat mana yang dikatakan, kalau kita tanya tentang peranan kita lah hari ni sebagai PPP tu, pegawai pendidikan kita lah, cikgu bila kita di grade 41, kita sebagai pelaksana, grade 41 ramai sebab kita posting je terus 41 kan. Bila kita dah naik ke grade 44, kita berperanan sebagai penggerak. Penggerak macam mana tu? Mungkin ada benda-benda yang tak biasa dibuat di sekolah, tapi kita cikgu ada something kat situ. Cuba membuat sesuatu yang lain daripada orang lain kat sekolah. Dan akhirnya cikgu-cikgu lain akan cuba ikut apa yang cikgu cuba gerakkan. Tu penggerak tu lebih kurang. Istilah yang lebih panjang lagi ada dalam bawah tu nanti, tapi ni saya terus cara saya lah yang lebih senang faham. Pembimbing untuk DG48, pembimbing dan mentor. Okey, contohlah macam saya, bila saya naik 48, adakah saya perasan saya ni boleh membimbing orang dan mementoring orang? Sebenarnya tak, tapi saya sendiri rasa saya nak kongsi. Sebab saya rasa saya tahu benda ni dan saya tahu ramai orang nak tahu dan mereka tak tahu. Dan saya cuba nak share, mana tahu boleh jadi satu, kalau saya boleh menghasilkan 10 orang guru cemerlang, Masya Allah bestnya saya. Bukan saya cemerlang sangat pun, tapi saya nak bagi ilmu, bagi pengetahuan pengalaman saya supaya ada yang cuba buat macam tu. Sebab macam tadi, masa perasmian tadi, Timbalan Pengarah ada sebut, di Malaysia sebenarnya guru cemerlang prasekolah saja. Guru cemerlang ramai, ada beribu. Tapi yang prasekolah saja, yang aktif 4-5 orang je. Cikgu Alfian kat Johor, ada kat Cikgu Alfian dalam ni? Kenal kan? Tu cikgu cemerlang tu. Cikgu Wak Jenal, kenal ke? Wak Jenal kat sekolah rendah, dia dah balik ke Johor dah ke Selangor kot. So cikgu, di Penang ada seorang perempuan, nama apa saya tak ingat, dia baru lagi, saya rasa best sama saya. Saya di Perak saya tu baru 4. Sebab saya tanya BPG baru ni, dia kata 4-5 orang. So saya tak ingat siapa lagi seorang tu. Sebelum tu memang ada lagi, tapi memang tak banyak. Maksudnya prasekolah ni paling tak apa nak ada. So ambil lah peluang tu. Bila tak apa ada,
kota ke, dia punya possibility untuk dapat tu macam mudah sebenarnya kalau cikgu ada kompetensi cikgu yang sesuai tu. Berminat? Berminat ke? Okey, dah tidur ke apa? Assalamualaikum. Salam. Doktor, Salam. Doktor Siti Rana, ni ada beberapa guru yang ada angkat tangan ni, mungkin nak bertanyakan soalan. Cikgu Henrita Fong. Okey, kat mana Cikgu nak tanya? Henrita Fong, ada nak tanya ke sebab ada angkat tangan kat sini? Tak dengar suara halus. Ya ke? Tak dengar ke? Tak dengar? Dengar tak? Dengar suara. Mungkin di setengah cikgu mungkin tak berapa dengar, tapi di sini saya mendengar. Harap cikgu-cikgu Jelas. yang lain Oh, pun maksudnya mendengar macam juga. tu signal sana lah. Okey? Okey. Okey, ada persoalan di sini Doktor. Minta maaf kerana mencelah Okey, sekejap. boleh lah. Kita Ada pertanyaan berhenti sekejap ada daripada soalan sebab kita pelajak ni kan pastinya. Okey, ada Jadi pertanyaan soalannya, daripada bagaimana Cikgu cara? Nur Aziah. Okey, bagaimana cara untuk dapatkan GC bagi guru yang baru berpindah dalam grade 44? Okey, dengar Bagaimana cara untuk dapatkan GC bagi guru yang berpindah dan dalam grade 44? Okey, cikgu, siapa nama? Cikgu Azia. Kalau cikgu tengok walaupun cikgu pindah kat sekolah mana pun, dia tak ada masalah. Sebab yang kita nak syarat dia ni ialah tahun keberapa cikgu dah katakan contoh saya 2016 DG 44, 2018 saya pindah sekolah. Mari kita tengok kes saya senang sikit nampak. 2016 saya DG 44, 2018 saya telah pindah ke sekolah di KV Vocational ni. College Vocational. Sebelum tu saya sekolah lain, sekolah rendah biasa. So walaupun saya pindah, saya mohon GC pada 2020. Maksud dia 2020 saya memohon filing saya mengambil kira 3 tahun sebelum. Maksud dia 2019, 18, 17. 2017 saya di sekolah lama. Betul tak? Faham tak? Dengar tak? Faham Okey. 2017 filing saya punya pelibatan everything semua banyak di sekolah lama. Apa yang saya kena buat ialah saya telefon. Itulah itu nasib jugalah. Saya kena ada juga saya punya buku RPH yang 2017 tu. RPH 2017, 18, 19 dan yang terkini 2020 kena ada bersama saya. Tapi Nazir tak tengok pun hak lama tu, dia nak tengok yang hari itu. Dia buat syarat je. Lepas tu satu lagi, cuma saya rasa kenapa saya nak kena minta pada tahun 2020 ni. Sepatutnya kalau saya alert 2016 saya 44, 2017, 18, 2019 saya kira-kira okey, saya dah boleh minta 2020 tu. Sebab 3 tahun ke belakang tu syarat dia 3 tahun ke belakang sebab kita nak filing dia semua 3 tahun ke belakang tu kan. Sama lah kes kita ni kalau cikgu pindah 44 kat situ. Asalkan 3 tahun tu syarat dia 3 tahun ke belakang tu filing. Tengok balik grade cikgu 44 tu pada tahun berapa, cukup tak 3 tahun? Itu je. Walaupun cikgu berada di sekolah lain-lain, dah pindah-pindah tu, tak masalah. Okey? Sama je lah kita DG 44 2016, biji contoh saya. Maksud dia tahun ni Cikgu Azia silalah minta guru cemerlang bulan 4 ke 5 nanti keluar iklan, dah boleh minta dah. Cuma dia terugi setahun. Kalau exactly 3 tahun. Mungkin ada orang alamak baru tahu hari ni. Tak apalah, tahun ni lah saya minta. Boleh je. Terugilah sikit sebab kita tak tahu. Tu sebab saya rasa ramai cikgu yang tak tahu maklumat ni. Cikgu selalu kalau kita dekat KPM, dekat kita kat sekolah kat PPD pun, yang dipanggil untuk taklimat guru cemerlang tu yang cikgu dah nampak, yang PPD dah nampak dia ni ada bakat. Tu dipanggil. Hak yang tak tahu, yang teringin nak tahu, terus tak tahu apa-apa. Okey? So saya harap perkongsian ni boleh membantulah Cikgu Azia Okey tak? Okey. Sekejap, ada lagi tak soalan? Ada lagi soalan boleh je. Okey sejauh. Okey dah tu je. Okey? Okey, kita tengok yang ni. Macam ni lah yang kat sini dia lebih luas lah. Dia punya penerangan dia yang tadi tu lah. Yang dari segi pelaksana, penggerak, pembimbing, mentor dan sebagainya.
Okey, yang ni sebenarnya cikgu boleh cari dalam PPPM yang baru tu, ada dia punya ni. Okey, sebenarnya untuk makluman semua, tahun lepas 2021 adalah paling banyak yang saya rasa di Perak pun banyak. Tak tahu macam mana, mungkin dia orang dah dapat kesedaran guru cemerlang ni dia kelebihan dia macam mana. So ramai orang mohon. Di negeri Perak saja kita tengok kat sini lah 2018 nampak graf tu pelan naik kan. Daripada 796 orang pada 2018 melonjak naik 100%. Dah jadi 1480. Lebih kurang 80.9%. Maksud dia dah ramai orang, ramai cikgu dah mula ada kesedaran untuk memohon guru cemerlang. Okey, di Perak sendiri ada 114 orang calon guru cemerlang di Perak yang memohon pada 2021. Tetapi guru prasekolah yang mohon 3 orang je. Satu Malaysia, guru prasekolah yang mohon guru cemerlang 3 orang je. 2 calon dari negeri Perak, seorang lagi saya tak ingat negeri mana. Tu pun Nazir bocor rahsia sebab lama asyik baik Nazir tak ada dalam ni. Sebab dia pun nak cikgu Perak ni ramai lagi mohon. Sebab tak ada ni, nak bagi markah ni, nak bawa naik sebagai guru cemerlang tapi tak berapa ada. Okey? Mungkin tu sebab saya senang dapat kot. Kalau boleh kita target satu guru cemerlang di satu daerah. Sebab dia, kita nak menjayakan ni lah, kalau kita ada satu daerah, satu pun dah cukup untuk menjayakan. Kalau dapat lebih tu lagilah bagus. Dan matlamat saya hari ni, saya nak mencari bakal-bakal guru cemerlang. Tak kira ada daerah mana, negeri mana. Mungkin boleh berkongsi idea, boleh jadi satu kolaborasi lain ke lepas ni. Yang mana berminat, saya boleh bantu ketengahkan lagi, insyaAllah. Okey. Kita tengok ni. Yang ni yang tadi tu, beza antara laluan guru cemerlang dengan time base tu Tengok balik siapa yang tak faham yang tadi. Saya pun kalut-kalut tiba-tiba nak kena benda ni, explain ni kan. Macam ni 41, 44, 5 tahun. Kalau cikgu Aziah tadi dia di grade ni, dia 44. Bila dia boleh mohon, dia jimat masa kat sini tapi disebabkan 2000, sepatutnya cikgu Aziah dia sama batch dengan saya lah. Kalau dia betul-betul alert benda ni, 3 tahun tu dia dah boleh mohon guru cemerlang, maksud dia 2020. Tapi ni dah lajak 2021, 2022. Okey, ada satu kes yang saya nak tegur sikit kat sini. Bila dah jadi lambat macam tu, kita tengok balik time base kita tahun berapa. Dia clash tak? Ini satu isu tau. Isunya ialah apabila guru cemerlang tu, dia dapat guru cemerlang dah di CP nak cecah ke time base. Time base 8 tahun. Katalah saya nak kira WhatsApp 2016, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 20, lepas tu 22. Kalau cikgu Aziah mohon 2022, dah jadi 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 10, 12. Dah jadi tahun ke-7. Kan? Betul cikgu? Maksud dia nanti bila katalah berjaya 2023 dah jadi tahun ke-8. Dekat situ akan ada satu konflik berlaku. Itu sebabnya saya nak buat kursus ni, sebab saya nak bagi tahu bila cukup 3 tahun je terus mohon, jangan tunggu lama-lama. Nanti bila jadi macam tu kita akan dapat satu dilema. Contohlah kan, katakanlah macam saya, walaupun katalah kita punya lantikan selalu 2 hari bulan 1. Setiap 2 bulan 1 lantikan ataupun naik pangkat ke grade kita naik TBBK ke apa kan. Katalah pada tahun yang sama cikgu dapat tawaran memangku guru cemerlang, tapi pada tahun yang sama juga cikgu ada dapat kenaikan dalam time base. Surat mana mai dulu? Kalau surat guru cemerlang sampai dulu, alhamdulillah lah kita terus dapat memangku tu. Tapi kalau surat time base datang dulu, itu cikgu macam letih sikit lah, kita dah penat-penat buat sesuatu kan. Nampak tak kat situ? Itu sebab kita sebenarnya kan, saya sebenarnya masa saya KPLI 2008, saya tak tahu saya dapat kat mana maklumat ni. KPLI 2008 saya posting, saya dah tengok bila data iklan guru cemerlang di sekolah, saya tengok nak naik guru cemerlang 44, 5 tahun. Saya mula pasang angan-angan. Macam mana saya nak mohon guru cemerlang Apa syarat-syarat dia Macam mana ni, siapa yang cemerlang tu macam mana? Saya dah mula nampak dah plan dia. So saya study. Saya nak tanya orang, saya malu sebab saya rasa saya bukan cemerlang pun, tapi saya nak tahulah kenapa dia katakan guru cemerlang. So saya buat
kajian sikit lah. Saya tengok maksud dia kena prepare ni. Saya masuk blog-blog Cikgu Helmi Cikgu Helmi dia otai dalam guru cemerlang. Dia memang hebat, dia muda lagi. Tapi sebabkan dia alert lah, dia masuk-masuk DG41 tu dia dah alert dah. So dia dapat step dia yang cantik lah. Lepas 5 tahun dia dapat 44. Lepas 3 tahun dia dapat ni. So cepat dia naik. Dia muda lagi, berapa tak sampai 40 lagi kot. Okay, so macam cikgu-cikgu, kalau cikgu dah alert macam tu dia lebih baik lah. Macam cikgu baru, kalau dalam ni ada cikgu baru posting DG41, so perkongsian hari ini memang sangat bagus untuk cikgu mula ambil perhatian dan buat sesuatu. Sebab cikgu dah mula-mula plan, okey nak jadi guru cemerlang lah. Sebab tengoklah tempoh 16 tahun dah boleh sampai jusa tau. 16 tahun, kira umur berapa? Kalau posting muda-muda 23, tambah 16, tak sampai 40 dah jusa. Boleh kalau cikgu betul-betul cemerlang. Tak mustahil kalau cikgu, sebab sebenarnya nak jadi cikgu cemerlang ni dia kena ada perancangan. Dia bukan main wah nak terai mohon lah. Tapi borang ni kosong, banyak benda yang tak terisi. So macam tak best lah. Tetapi kalau borang tu bagi saya lah nak dapat guru cemerlang ni adalah rezeki. Okey, rezeki Allah dah tulis. Borang kita tu kalau cukup syarat, Nazir kata hello, anda akan didawati. Maksud dia tu tapak kaki sebelah tu dah masuk dah dalam laluan tu. Okey? Cuma lagi sebelah tu masa hari kejadian tu. Apa dia yang berlaku pada hari kejadian tu? Nak tahu tak? Okey, mari kita tengok apa beza guru cemerlang dengan tak cemerlang. Bukan kata tak cemerlang, sebenarnya semua guru ada cemerlang. Tapi cara dia nak mula tu berani ke? Yang tadilah alasan tadi tu. Saya rasa saya ni bukan cemerlang pun, saya tak ada apa-apa pun. Sebenarnya kita banyak kerisauan, okey? Rasa takut itu, takut ini. Sebenarnya kita semua boleh. Cuba tengok gambar ni. Don't work hard, work intelligent. Doktor, Ya, Doktor Malang, tak maaf ganggu. Okay. Pertama sekali tadi ada cikgu yang maklum kata slide tak nampak. Rasanya cikgu doktor ada share screen kan tadi kan? Ada? Memang tengah share screen? Ada share screen kan? Jadi mungkin ada yang tak alert, mungkin boleh pin apa yang doktor share ni lah. Ada share screen. Kejap. Saya memang tengah memang tengah share screen dari tadi lagi, tak tukar-tukar. Kecuali saya rasa line kat sana tak okey. Sebab setakat ni okey? Okey? Tak nampak? Okey. Saya perlu makluman daripada peserta yang lain, adakah semua nampak slide? Okey, ada yang nampak Sepatutnya nampak. Slide. Okey. Kalau tak nampak mungkin signal internet kot ya. Okey doktor, di sini ada soalan. Doktor nak jawab sekarang ataupun nak jawab kemudian? Boleh jawab. Kita sambil-sambil tu kita jawab. Nanti lajak-lajak lupa, okey? Sekejap saya tengok wiki PKK ni Salam doktor, saya sekarang DG41 2021, baru setahun mengajar. Jadi apa yang saya perlu buat dan mantapkan ketika ini sebelum saya mohon guru cemerlang 2025? Bagus, pandai pun. Dia dah tahu dah target dia 2025 dia akan mohon guru cemerlang. Tahniah Bila dah nampak perancangan tu, maksud dia cikgu dah kena mula ke arah perancangan tu. Don't work hard, work intelligent. Betul lah tu ayat tu. Cuba tengok gambar ni. Cuba perhati gambar yang saya share ni. Semua orang dapat petak je sebenarnya. Sama, dia orang ada semua orang diberi box lah, satu box yang besar, tapi semua orang buat benda yang sama, kerja yang sama, bebanan yang sama. Tetapi kalau yang work smart ni, dia fikir, dia nak lebih laju lagi. So apa dia buat? Tengok gambar tu, saya duduk perhati, wow menarik gambar ni, ada something dia nak cerita kat situ. So dia jadikan box tu, bila tu memang dia susah nak golek kan. Bila dia jadikan, dia buang kat tepi-tepi tu, dia jadi bulat, circle, so dia memang boleh pergi laju. Itulah maksud dia work smart. Cikgu siapa tadi? Cikgu Wiki, maksud dia sekarang ni Cikgu Wiki 2021, 22, 23 dan 4. Okey, 2025 dah boleh mohon. So mulai daripada sekarang nanti 2025, 2024, 23, 22. Cikgu dah boleh mula mengumpul, contohnya macam pembentangan saya sebelum ni, cikgu dah mula ada kajian tindakan. Nanti Cikgu Hayati akan sharekan grup Telegram. Dalam tu sebenarnya saya nak fokus penulisan kajian tindakan. Tetapi bila saya tengok kawan-kawan ada yang bertanya PM personal saya, cikgu macam mana nak buat
nak ajar tulis sebab masa tu musim HLP, beasiswa untuk sambung belajar kan. Saya kata okey tak apa, saya share sebab saya ada pengalaman juga, saya dapat HLP. So saya share lah apa yang saya boleh. Dan saya mungkin lama sikit sebab dah tua kan, 2014 HLP saya. So saya panggil kawan saya yang latest. Sebab saya kena bagi info yang latest lah. So insyaAllah dalam malam esok atau dalam minggu ni saya akan aturkan malam mana, malam Khamis ke, malam Jumaat ke, malam Sabtu ke, sebab kawan saya tu dia free minggu ni, minggu depan dia dah mula ada kelas, dia dah mula sibuk kan. So dia akan share tentang macam mana nak interview, tips-tips terkini sebab dia baru dapat HLP, tengah cuti sama belajar. So dia akan share lah apa yang sepatutnya sebab sekarang punya yang terkini lain sikit, borang dia pun dah lain. So saya takut saya silap info. Itu cerita HLP, sorry iklan sekejap. Tapi untuk cikgu tadi, cikgu yang tanya tentang wiki ni cikgu mulakan dengan kajian tindakan. Cikgu takkan menyesal dengan kajian tindakan sebab kalau siapa yang ikuti saya punya perkongsian sebelum ni, nanti boleh tengok YouTube kat dalam grup tu juga. Dalam melalui kajian tindakan tu akan keluar inovasi, amalan terbaik, penulisan, penerbitan, pembentangan. Semua tu akan ada dalam borang kompetensi guru untuk mohon guru cemerlang. Mulakan hari ini. Tu dia tak tidur dah malam ni. Jenuh lah macam mana nak mulakan hari ni. Okey, maksud saya janganlah terus mula orang pensan. Sebab macam contoh kan, prasekolah kita baru mula seminggu, 2 minggu ni. Saya sendiri tengah duk perhati je murid saya ni. Ada seorang ni, sebab saya kan kata saya dapat murid autism tu ni. Memang luar biasa. Saya duk fikir macam mana saya nak mulakan. So kita jangan kalut-kalut, jangan kalang kabut. Kita perhati dulu, nama pun pemerhatian. Nak buat kajian tindakan mesti pemerhatian. Tengok isu apa nak kaji, dari segi apa. Kenapa dia nampak pelik, lepas tu dia elok je. Kenapa pula dia nampak elok je, apa yang buat dia jadi elok tu. Apa yang cikgu dah buat sampai dia jadi okey pula. So itu contoh yang saya tengah kaji. Sama juga kawan-kawan lain boleh mula tengok dalam kelas untuk mula hasilkan kajian tindakan. Dan macam mana yang saya sharekan tentang kajian tindakan tu adalah permulaan untuk menghasilkan yang lain-lain tu. Semua tu ada berguna nanti untuk mohon untuk guru cemerlang. Okey? Ada lagi tak soalan? Soalan dululah. Tak pergi belajar. Slide tak nampak. Saya rasa kalau slide tak nampak tu mungkin ada masalah kot. Sama ada laptop berat. Laptop berat pun boleh jadi sebab saya baru je pergi ringankan laptop saya. Sebab sebelum ni slide saya pun, muka saya pun tak nampak kalau saya bentang. Okay? So setakat ni cikgu, cikgu boleh, cikgu yang tak nampak slide tu boleh tengok nama Dr. Ana Sirosa, ada 2 nama. So pergi dekat salah satu tu adalah dia punya Dr. Rohana punya slide. So boleh pinkan. Sebenarnya Dr. Rohana sedang share slide sekarang ni. Okay? Ya, saya sedang share slide, yes. Slide saya satu ni je, sekejap lagi kalau sempat kita share borang. Kita tengok macam mana rupa borang tu ya. Okey, maksud doktor, mulakan dengan cari masalah dulu ke kat dalam kelas, then solution come after. Of course, cari masalah dulu. Kalau tak ada masalah, macam mana nak selesaikan? Okey, cari isu. Okey, cari isu apa yang menarik yang kamu nak cuba selesaikan dalam bilik darjah tu. Okey. Okey, Alice. Hai Alice. Alice dah tukar sekolah. Okey, cikgu Alice ni cikgu cemerlang ya, yang selalu ada kat TV, didik TV tu, yang comel-comel tu. Suara manja-manja tu. Tapi Alice dah pergi ke, dia dulu Alice dah kat KV. Mana Alice? Tapak Alice dah pergi ke Kak Ana, KV atas tapak. Itulah, tak masalah apa Alice, kalau nak sambung memohon cemerlang. Okey, sebab tengok apa pelibatan Alif tu dah boleh sangat memohon. Banyak value added dah kat diri tu. Okey? InsyaAllah Kak Ana. Kena banyak menuntut ilmu dengan Kak Ana lagi ni. Boleh je, boleh insyaAllah. Kak Ana cuba benda yang Kak Ana reti je. Yang tak reti Kak Ana pempas juga. Nanti silap ilmu. InsyaAllah. Okey, saya sambung Okey, cabaran pertama. Sebenarnya cabaran pertama untuk mohon guru cemerlang ni cabaran dalam diri kita sendiri. Kita bersedia ke tak bersedia? Macam tadi cikgu Wiki tu saya nampak dia dah nampak dah something. Kan cikgu? Cikgu dah nampak dah macam mana saya nak mulakan. Dia dah ada target. Kalau dah ada target, pakai je target tu dan mulakan. Sebab dalam masa 2025 kalau nak mohon guru cemerlang hari ni baru 2022. Boleh sangat-sangat menghasilkan something. Cara-cara nanti saya pun nak share kalau saya jumpa iklan-iklan apa
macam mana ada iklan inovasi ke, benda dah ada, kita masuk je pertandingan. Cari pertandingan yang berbayar pun tak apa. Sebenarnya satu lagi yang saya tengok lah kesungguhan guru apabila dia masuk pertandingan berbayar, yang tu ada markah lebih lah saya rasa. Sebab hari tu masa saya present kat Nazir, saya ada masuk international present pembentangan seminar tu, saya bayar tak ingat lah 120 ke 320, saya tak ingat. Tapi memang benda tu berbayar sebab Nazir tanya saya, you masuk ni you melalui sekolah ke you bayar? Saya kata saya bayar lah pakai duit sendiri. Okey bagus, dia petik. Maksud dia ada dalam instrumen dia. Saya pun tak tahu instrumen dia macam mana tapi saya yakin dia tandakan, maksud dia inisiatif guru. Cikgu bukannya tunggu kena tolak ke kena paksa dia guru besar baru nak pergi, tapi cikgu ada inisiatif untuk pergi mencari ilmu macam tu, nak kongsi, okey? Okey, kesediaan diri ni saya faham kat sini, saya yang faham, tak tahulah kawan-kawan faham macam mana. Physical, mental, emosi ni saling berkait. Kalau tuan badan kata nak, mental pun kata okey, emosi kata okey juga kan nanti boleh pencen awal, grade 40, grade 52 dah pencen, umur baru 45. Okey kan? Positif kan kat situ. So okey lah yang muda-muda tu. Sebab kita ni adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita kata tak apalah jadi je lah ke mana pun, pencen, cikgu biasa je lah. Okey jadi juga, bukan tak jadi. Jadi macam tu je, kita akan jadi apa yang kita fikirkan. Macam tadi cikgu Wiki tu saya nampak dia dah positif sebab dia dah mula nampak target. Okey teruskan target tu saya nak follow cikgu. Saya boleh bantu insyaAllah kalau mana yang nak tanya Kalau kita risau, kadang-kadang kita risau, kita tak mohon pun kita dah risau. Risau kat Nazir lah, nanti filing, nanti dia check sana, check sini. Risau sana, risau, tak payah minta kalau risau. Sebab nanti jadi masalah mental. Okay, benda ni enjoy je. Santai-santai je. Kita nak sukses dengan cepat, kita pilih laluan yang cepat. Kita nak santai-santai, kita pun jadilah orang yang biasa-biasa. Benda ni bukan paksaan, ia apa? Bukan paksaan, dia kerelaan. Kerelaan hati sebab kita nak. Saya nak. Kenapa perlu saya nak? Saya ada perancangan saya. 45 saya nak pencen dah. Tapi saya dapat dalam umur 45 saya dah jusa C. Contoh. Kamu kira balik 16 tahun kalau posting baru campur 16 tahun dapat berapa? Katalah cikgu selalu kompetensinya bagus, tak mustahil. Okay? Sebab kalau guru prasekolah kan tak ramai. So grab lah kan. Okay. Satu lagi, kecelaruan. Ada juga fikir nak ke tak kalau minta sekali lagi nak kena keluar berceramah lah. Saya dulu kan saya pernah fikir macam ni tau. Nak ke minta guru cemerlang ni, nanti dia berkata guru cemerlang kena keluar ceramah lah, pergi outstation bawa kereta tak pandai lah. Nanti nak tidur tinggal anak lah, tinggal suami lah. Susah lah macam ni. Belum minta lagi dah fikir. Bila kita buat, kita minta, kita dapat, sebenarnya Allah aturkan yang terbaik. Macam saya hari ni, saya ceramah kat dalam kelas saya je, kat dalam bilik, kat pejabat je, kat sekolah je. Tak pergi pun sampai ke KL nak jumpa semua kawan-kawan kat satu Malaysia ni. Nampak tak? Allah plan tu lagi baik kan? Tak payah fikir pening-pening, jalan terus. Dia jalan terus. Okay? Satu lagi, bebanan. Ada orang dia rasa, malah lah nak beban-beban ni. Nanti kan macam-macam nak kena file lah sana lah sini. So bila macam tu buat juga, teringin nak cuba tapi tak berapa ikhlas. Bila tak ikhlas ni dia lain tau orang tak ikhlas ni. Dia mood dia tak best. Buat macam buat sakit kepala je. So kita buat benda dengan ikhlas. Bebanan tu tolak tepi sebab kita nak kan. Okay. Dan ragu-ragu. Nak cuba ke tak? Kalau buat tak lagi banyak sangat jadi itu, jadi jika A maka B, jika B maka C, last apa pun tak jadi. Okay. So sebenarnya cikgu kena fikirkan, cikgu rasa saya boleh hari ni saya nak fikirkan isu dalam kajian tindakan saya dulu, lepas tu saya nak menulis, lepas tu ada peluang apa saya nak publish, lepas tu sambil-sambil tu saya bentang. Sekarang ni kita masih bentang dengan masih bentang online ya. Nanti mungkin akan datang kita dah buka pandemik, jadi endemik tu mungkin dah jadi kena pergi nak bentang antarabangsa, kena pergi Indonesia pula, lagilah tiket flight lah bagai lagi mahal. So tu sebabnya apa yang kita lalui depan mata tu kita cepat-cepat tangkap dia. Okay. Dan jangan fikir yang depan-depan tu sampai semak sangat kepala otak nanti. Kita fikirkan yang positif je. Okay.
Okay, next. Bagaimana nak memula? Macam tadi. Nak mula macam mana? Kita ikhlaskan diri. Okay, saya nak cuba. Saya nak buat apa yang yang saya dah dapat ni, dan cuba betulkan niat. Niat kita, macam saya dulu saya fikir, kenapa saya nak mohon guru cemerlang Macam Nazir tanya, kenapa cikgu nak mohon guru cemerlang? Saya kata, saja je nak suruh Nazir datang sekolah. Nazir kan selalu pergi sekolah orang lain, datang suruh saya sama. Padahal saya pun kalau sekolah bagus pun, saya tak tahu kenapa saya berjawab macam tu. Nazir pun okey, lain macam cikgu ni jawab. Orang lalu tak nak Nazir datang, dia panggil pula. So saya panggil dengan cara yang betul lah. Saya nak tahu Nazir nak tengok apa, so saya nak buat file yang Nazir nak tengok tu. Okey, dan bila kita dah buat tu, buat sehabis baik, sehabis mampu. Okey, jangan kita paksa diri. Benda tak ada diada-adakan. Benda tak ada diada-adakan ni ada makna tau. Maknanya apa? Okey, saya nak minta guru cemerlang 2022. Sekarang bulan 3, nak masuk bulan 4. Tak lama lagi iklan keluar. So saya rasa saya nak minta juga sebab saya tengah cukup syarat ni. Cukup syarat saya nak buat juga. So kita pun cuba. Okey, kita tak ada kajian tindakan lagi ni. Macam mana Okey, buat kajian tindakan. 2 minggu siap kajian tindakan. Cakap betul. Bagus cikgu kalau cikgu memang betul buat kajian tindakan tu, ikut prosedur yang betul, ada dia punya data, isu dia semua cantik. Itu satu tolakan yang menarik untuk cikgu. 2 minggu siap. Dan cikgu dah menyelesaikan satu isu dalam bilik darjah cikgu. Tak mustahil. Sebab kita kata, sempat lagi dah kata nak kajian tindakan. Dalam kajian tindakan cikgu pula ada inovasi. So cikgu keluarkan inovasi seketul tu, letak kat kelas, guna terus kat budak-budak tu. So dah cikgu ada inovasi. Sebab inovasi ni Nazir bukan nak yang sampai dah pergi antarabangsa semua dah copyright bagai tu, tak. You pakai dalam kelas je. Masa dia datang tu, dia akan tengok macam cikgu guna macam mana. Dia pegang kertas, dia tengok je sambil dia tik apa benda saya tak tahulah kan. Tapi dia memang nak bila kata cikgu ada penyelesaian tu, dia tanya nanti macam mana cikgu buat macam ni, okey saya buat macam tu. Okey. So sambil tu dia akan tengok cikgu praktikkan depan dia. Biar dia perasan, inilah yang dikatakan inovasi cikgu tu, yang tulis dalam kajian tindakan tu, yang ada dalam amalan terbaik tu. Tapi belum masuk pertandingan. Tak apa. Tak ada masalah, yang penting cikgu ada. Cikgu ada something kat kelas cikgu. Dia datang sebab Nazir ni saya tengok dia cari inovasi. Dia cari inovasi dan dia cari kemenjadian murid. Ini prasekolah lah, yang lain ini pengalaman saya lah. Kemenjadian murid. Okey, nanti cerita kemenjadian murid. Kita ikut slide nanti saya terskip-skip pula. Okey. Jangan malu bertanya. Okey. Jangan malu bertanya. Tanyalah saja kalau rasa saya boleh membantu, ataupun saya pun ada banyak juga guru-guru yang coaching guru cemerlang. Tapi grup tu dia ada semua guru. Semua guru cemerlang, fizik, kimia, biologi, pensyarah cemerlang pun ada. So saya rasa boleh masuk untuk pengetahuan. Saya pun masuk melalui itu. Ambil asas-asas dia, tapi bila saya dah terpilih untuk laluan tu, saya mula rasa why not saya share untuk cikgu pra saja. Ataupun kawan-kawan yang saya rasa boleh tanya yang saya boleh bantu sebab melalui pengalaman saya. Okay. So dia boleh masuk juga, nanti dia ada tulis je kat situ GC2B. Nanti yang tu di bawah guru Cikgu Helmi ada banyak info, ada banyak perkongsian. Satu lagi ada satu lagi tu dengan pensyarah IPG ke pensyarah matrikulasi kot, dia buat grup juga, Puan Mastura kat situ. So tak kisah mana-mana, itulah tanya, cari mentor tu, cari ilmu tu. Okay, dan apa yang kamu plan, bertindak, dan jangan kalau dah bertindak tu jalan teruslah. Jangan duk tulis kat belakang lagi, nanti banyak ada macam-macam nanti. Okay. Dan satu lagi, apabila Nazir datang memantau, dia bukan pantau file kita, murid kita, pantau apa-apa tentang cikgu, tapi ada satu lagi, hubungan cikgu. So cikgu kena bina hubungan dengan guru besar. Sebab ada seorang kawan saya dengar dia sangat bagus, perform dia bagus, tapi saya tak tahu macam mana guru besar tak recommend dia. Sebab Nazir nanti mula-mula dia datang ke sekolah pada hari pemantauan, dia akan pergi cari guru besar dulu. Dia nak tanya cikgu, dia pergi minta izin dulu. Assalamualaikum guru besar, saya nak jumpa cikgu sekian-sekian ni untuk pemantauan dia hari ini.
Dan sebelum Nazir pergi jumpa guru besar pada hari pemantauan tu, cikgu yang akan terpilih tu tolonglah jumpa guru besar 2-3 hari sebelum tu. Supaya kok lah tengah tak ngam guru besar, pergilah minta maaf, berbaik-baiklah dengan guru besar. Kau jangan gaduh dengan guru besar. Sebab dia tu kan ketua, bos, dia buat apa pun kita sokong je. Kalau kita tak ngam dengan guru besar, memanglah masalah kat sekolah. Okay? Sebab dia nak sign kita, nak sahkan, nak release pangkat ke apa. So kena ambil inilah, alert lah benda tu Macam saya di College Vocational saya ada pengarah. So saya dengan pengarah saya, alhamdulillah pengarah pun sangat baik hati. So tak ada masalah, dia sentiasa sokong. Saya rasa tak ada masalah lah sebenarnya sebagai pentadbir, dia mesti sokong lah cikgu tu. Sebab cikgu kan nak memberi KPI kepada dia juga, memberi nama pada dia juga, pada sekolah dia, kebanggaan tempat dia, dia bertugas di situ. So saya rasa ini bukan satu isu sangat lah. Okay, tapi kita tak tahu, mungkin ada Satu lagi hubungan dengan rakan sekerja. Cikgu Pra ni dia kan bilik kelas di belakang sana hujung sekali. So orang pun jarang pergi jumpa dia. Cikgu Pra kawan dengan ustazah dengan PPM. Kesian kan? Tapi jangan kau macam saya kan, saya disebabkan saya di College Vocational, environment saya kerja saya sangat besar, sangat luas, rakan-rakan ramai. Saya tak terkawal semua. Tetapi saya ambil peluang bila ada ibu-ibu di prasekolah tu, anak-anak dia adalah anak murid saya. So saya jalinkan hubungan kat situ. Bila saya jalinkan hubungan kat situ, so dalam, walaupun saya segan nak pergi bilik guru kan, tapi saya jadi tak malu nak pergi sebab mak anak murid saya dekat situ, saya kena pergi juga kan. Lepas tu ada pensyarah-pensyarah di sekeliling bangunan saya tu, saya kena buat baik dah juga sebab kita ni jangan kita duduk di belakang tu jadi macam apa katak di bawah tempurung ke apa benda entah. Sebab kita kena berkawan. Sebab kita, kalau kita seorang nampak sombong je cikgu tu. Nak jadi apa dah dia lantak dia. Tiba-tiba ada benda yang kita nak minta tolong, baru kita rasa malu. Okay? Sebenarnya untuk, kalau saya kan, saya rakan baik saya di KV, di sekolah saya hari ni, bukan di sini, sekolah saya sebelum ni ialah tukang sapu, tukang cuci, guard, pekerja-pekerja kerani. Saya suka, saya baik dengan dia orang. Sebenarnya bukan saya baik ada makna, tapi saya baik dengan dia orang sebab saya tahu mereka kawan je lah dengan siapa, dia pun tak kisah. Selalu kalau ada apa-apa nak minta tolong ke, katalah PPM saya cuti, saya kadang-kadang minta tolong pekerja kebersihan, tolong saya hari ni boleh tak? Ataupun kita tak tahu kan, kadang-kadang kita rasa oh saya ni guru cemerlang so saya tak kawan lah dengan guard-guard semua ni, pekerja-pekerja kebersihan ni bukan standard saya, tak boleh macam tu. Sebenarnya mereka-mereka ni yang kecil-kecil ni pun berguna, sangat-sangat bermanfaat. Ini semua silaturahim yang kena jaga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, bukan kata oh buatlah kawan baik sekejap sebab Nazir nak datang memantau. No, bukan macam tu. Sebab ada kes Nazir pergi jumpa dekat tukang cuci yang selalu cuci dekat luar prasekolah tu, tanya, cikgu ni kenal ke cikgu ni macam mana, dia buat inovasi apa? Tukang cuci dia cerita, oh cikgu ni dia inovasi dia nyanyi-nyanyi je, nyanyi-nyanyi dah boleh beratur, nyanyi-nyanyi dah boleh duduk diam. Okey je saya duduk dengar juga budak-budak nyanyi kat luar, kan ada markah tau kat situ. Sebab saya sebelum ni, saya cuba nak, walaupun saya dah tahu, strategi saya lepas posting je 3-5 tahun tu saya nak cuba mengguru cemerlang. Tetapi masa tu hubungan saya dengan rakan-rakan sekolah macam tak open best. Okay, mungkinlah saya pun tak tahu silap kat mana. Sebab sekolah kecil ni dia lain sikit kot, entahlah. Sekolah kecil lah lagi, ukuah kan tapi adalah benda yang tak best kot, saya pun tak sure ataupun saya yang tak bersedia. Sebab masa tu saya pun masih ada anak kecil. Tu saya macam punya pemikiran lah tu. Ada anak kecil lah nanti macam tu, macam ni, macam ni lah, tak payah fikir lah. Sikit kepala je kan. So kita adalah apa yang kita fikirkan Kalau rasa boleh terus je. Hubungan baik tu jaga je. Okay, tak ada rugi kat mana pun. Okay, ni macam gambar ni. Nampak tak gambar ni? Tu nak pergi mencapai matlamat tu. Cangkuk, golok semua ada. Tapi jangan fikir yang negatif tu. Kalau kita baik hati, kita kawan dengan semua orang bagi bunga kat kita. Betul tak? Kak Mai bagi bunga kat kita sebab kita buat orang suka. Kat mana-mana pun buat bagi orang sayang. Okay? Sedih pula cakap macam ni. Okay, ada soalan? Saya nak tengok soalan lah, takut terlajak. Sebab rasa bersalah itu tak dan. Okay, bagus apa ni? Okay, bagus, sentiasa menyertai kajian tindakan inovasi. So dah cantik dah tu Cikgu Azia Teruskan.
Doktor masuk DJ 48 tahun 2020. Nak mohon GC 52 kena tunggu bila baru layak? Okey, mari kita tengok DG 48 ke 52 kalau time base 6 tahun. Kalau 48 ke 52 GC 3 tahun. Okey, maksud dia 20 soalan tadi apa tadi? Sekejap. Saya nak jawab satu soalan ni. Soalan dia tadi apa? DG 48 2020 48 2020 2021 2022. Maksud dia setahun, 2 tahun, 2023 48 2001 2. Okey, kalau cikgu DG 48 2020 cikgu tengok lantikan cikgu melalui TBBK kan. TBBK katalah 2 hari bulan 1. 2 hari bulan 1 2020 cikgu naik grade 48. Selepas 3 tahun dokumen 20 kalau cikgu nak mohon guru cemerlang dia 48 ke 52 3 tahun. So kita tengok balik pada iklan tu nanti tahu. Sebab iklan tu nanti yang buat kita beza apa? Beza dia punya walaupun selang 3 hari je dia kira tak cukup setahun. Macam tu maksud saya. Contoh saya 29 hari bulan 1 lantikan memangku 48 2021. So kalau saya nak 52 saya kena tunggu 2023 tu tak boleh lagi sebab selalunya sebab saya tengok kalau iklan tu dia keluar 2 hari dia ikut lantikan 2 hari bulan 1 baru dikira setahun. Maksud dia saya dah rugi kat situ. Sebab saya 29 bulan 1, nampak tak? Disebabkan select kat situ saya rugi setahun, so saya kena minta 2024. So macam kes cikgu ni, kalau nak mohon, kalau surat tu dia keluar 2 hari bulan 1, contohlah 2 bulan 1 selalunya lah. So cikgu dah boleh mohon 2023. Kalau saya salah, tu yang saya kena bawa Nazir bawa main turun sekali tu. Ini yang sebab kira kalut-kalut kan. Kalau yang saya terfaham, kalau cikgu tak ada masalah apa-apa, 2 hari bulan 1, 2023. Cikgu dah dapat 3 tahun. Lepas tu keluar iklan Nazir, iklan apa, GC tu keluar bulan 3 katakan. So cikgu dah boleh memohon sebab lantikan tu dah cukup 3 tahun. Macam saya memang kena turn keempat. Saya jadi rugi balik sebab tarikh punya tu lajak dalam 29 berapa hari je. Yang tu dia dah kira-kira dia tahu. Tentu yang dia kata tak cukup syarat tu reject tu. Tapi tak apa, bila nanti kita betul-betul keluar iklan, kita berbincang-bincang dalam grup saya tu. Saya boleh tolong semakkan. Okay, saya boleh tolong semakkan. Hari tu Nazir tu nak masuk dalam grup saya. Saya cakap kat dia, saya dah buat grup coaching cikgu pra. Dia kata, bolehlah dia masuk. Saya kata nanti saya kena fikirkan dulu nak berbual Nazir lah tu. Sebab sebenarnya dalam grup tu pun ada ada sahabat kita Encik Azhar Hamada. Kenal tak di bahagian BPK Putrajaya? Dia sedang cuti dalam ni lah HLP dan dia yang akan kongsikan dengan korang cikgu-cikgu nanti yang mana yang ada PM saya nak minta apa tips tentang HLP interview tu. Nanti Encik Azhar Hamada akan kongsikan sebab dia baru memang fresh tengah bercuti bulan 9 tahun lepas dengan HLP yang baru, yang format baru tu saya nak dia sharekan dengan cikgu-cikgu nanti. Okey, ini hari penilaian. Cikgu dah isi borang, dah cukup syarat semua. Cikgu pun dah di call. Okey, Nazir dah call nak datang pada hari apa tu, macam contohlah kisah saya. Okey, tadi mula-mula saya dah share pengalaman kan. Okey, saya nak sambung balik kisah tu. Pada satu hari saya masa tu tengah PKP, duk rasa sekolah tak buka ni, duk relax kat rumah. Tiba-tiba Nazir telefon saya, dia kata, Cikgu Rohana, anda terpilih untuk disemak, dipantau pada minggu, lagi 2 minggu tu. Okay, sekarang ni dia kata minggu tu dia ada 3 calon dekat negeri Perak. So saya nak datang, dia tak set lagi masa tu dia nak main hari apa. Tapi minggu tu dia kata dalam minggu tu saya nak jumpa cikgu dengan pemantau lagi, kawan lagi 2 orang di Perak tu untuk observation tu lah. Lepas tu saya pun fikir. Saya kata okey,
Saya kena ada strategi. Saya kata kat Nazir tu, mai lah hari Khamis. Jangan mai hari, dia kata dia nak mai di Jumaat. Dia kata nak mai Jumaat. Saya kata kalau mai Jumaat, saya rasa saya ni Jumaat kan masa singkat, pukul 12 habis. Bila saya baca sharing kawan-kawan yang lalu, dia orang yang dipantau Nazir ni, Nazir biasa datang tu pagi sampai pukul 1, pukul 2. So saya ingat kalau sampai pukul 12, saya kalut, saya rasa risau. Saya risau saya yang ni Nazir tu dia adalah cerita dia macam mana. Saya yang terlebih risau. Sebenarnya saya risau sebab bangunan saya kecil. Saya nak buat presentation kat mana? Saya kena pergi kat pejabat yang lain yang ada LCD screen semua. Itu kat pejabat depan. So jarak dia jauh. Saya nak berjalan ke sana. Saya nak lari ke kelas. Murid saya macam mana? Nampak? Cikgu dah risau. Sebab kelas dia besar sangat kan. Sebab saya dalam bangunan KV yang besar. Saya di belakang sana. So dalam kes macam ni, itulah cikgu yang risau terlebih. Padahal Nazir tak kata apa pun. So pada hari kejadian tu, Nazir kata tak apa, dia nak mai Jumaat juga. Sebab dia pun dari belah dia nak last kali dia dekat Kuala Kangsar. Lepas tu dia terus balik ke Ipoh. Saya kata okey lah, saya ikut je lah. So jangan lawan. Ikut je. Tapi sebenarnya kita boleh bincang. Dia kata okey, dia punya plan macam tu. Saya kata okey lah, saya redha je lah, saya cubalah. Cuma saya pula plan. Saya kata macam ni, kalau dia nak datang Jumaat, selepas saya nak sesi pertama tu saya terus share pembentangan. Okey, semasa Nazir memantau, sebenarnya ada satu slot dia akan tengok kita bentang. Yang tu 5 minit je, 5 ke 10 minit nanti saya tengok. 5 minit silap saya. Sekejap je dia nak dengar, dalam 5 minit tu ada 10 slide je. Everything tentang, ada soalan dia. Nanti kita tengok kat bawah lagi Ada soalan dia. Okay, so pagi tu kita pastikan dah sarapan sebab yelah takut nanti dah tak makan nanti sakit kepala lah, angin lah apa. Dan sebenarnya Nazir tu pun dia datang, dia tak makan rupanya. So kita alert lah, kita sediakan sarapan sekali kat dia. Kalau dia duduk sampai tengah hari, sepatutnya sediakan makan tengah hari sekali. Bukanlah dia orang minta pun, tapi kita fikir sebab dia orang tak sempat pun. Kita sedia, saya kebetulan saya memang fikir kalau dia datang sampai dah tengah hari Jumaat, lebih baik saya sedia makanan yang boleh jadi brunch lah. Dia pun, saya buat sandwich, nasi lemak. So alternatif lah untuk dia. Dia orang tak sempat makan pun, dia orang terpaksa ambil makan buat balik. Sebab tak sempat. Jumaat kan singkat. Tapi dia orang balik pukul 4:30 petang. Tu yang saya rasa, apa benda yang dia buat ni sampai petang rupanya. Sebab dia tunggu kan, bila dia dah habis cerita dekat sekolah saya, lepas tu dah pukul 12, saya pun rushing sebab kan dia nak balik. Rupanya dia kata, cikgu boleh pergi bilik sebelah dulu. Saya dengan, dia pun datang berdua saya dengan kawan saya nak buat kerja sikit. Sekejap saya, printer cikgu ada. Cikgu ada photostat, cikgu ada ink. Rupanya ada banyak lagi projek dia pun nak buat dalam kelas saya hari tu. Saya pun tak sangka itu kalau dia pun ada print something tu, maksud dia ada petanda baik. Okay. Ada benda yang dia jumpa kot agaknya lah. Okay, so bila kita nak jadikan kelancaran bilik darjah, saya terpaksa pakai PPM saya suruh masak awal. Tak payah tunggu pukul 10 dah makan. Just standby je. Saya nak Nazir datang, makanan dah ready. Anytime saya nak suruh makan je. Sebab saya tak tahu macam mana akan berlaku. Lepas tu saya bincang dengan Ustazah tolong saya cover kelas saya. Saya kena pergi tengok apa yang Nazir nak pantau kat depan sana. Ustazah tolong jaga kelas. Maksudnya bila kita datang ke kelas tu, keadaan kelas tengah under control lah. Janganlah tengah melompat atas meja bagai. Habislah kat situ kan. So lagi satu kan, baca doa, Allah akan mudahkan. Sebab hari tu, okay, fokus, kita baca dulu. Fokus, relax, cool, jangan gelabah-gelabah. Okay, bila Nazir datang kita sambut dia. Okay, bawa dia pergi jumpa guru besar, dia nak sembang apa benda. Lepas tu kita dah macam saya hari tu, saya dah setting terus slide tayangan. Sebab ada setengah kawan-kawan yang tayangan ni last sekali. Sebenarnya kat tayangan ni Nazir nak tengok cikgu tu apa benda yang dia wow sangat tu. Dia pun nak cari wow factor kat cikgu tu sebenarnya. So dan satu lagi yang tadi saya sebut tu kan, sebelum guru besar Nazir jumpa guru besar tu, sebaiknya cikgu jumpalah guru besar dulu. Sebab macam kita nak bincang dengan guru besar kadang-kadang guru besar kita ni dia tak tahu pun cikgu ni bila masa pula dia minta guru cemerlang, dia apa benda dia duk buat. Bila masa dia buat kajian tindakan ni, dia masuk pertandingan senyap-senyap je. Faham tak? So macam kalau kita tak
tak cerita, guru besar pun tak tahu. Dia tahu surat main, dia sign, dia tak tahu pun yang cikgu dia ni seorang ni rupanya lain, ada kecenderungan yang dia tak perasan, tak apa ni. So pergi sembang dengan ustaz, cikgu nanti hari Khamis nanti ada menazir nak turun, nak mantau saya untuk guru cemerlang. Saya nak cerita lah sikit, nanti dia tanya, cikgu tak tahu, nanti cikgu pula rasa segan kan. Cakaplah kat dia, saya sebenarnya buat inovasi tu saya buat macam ni, nama dia ni macam tu. Kalau setakat ni saya dah pernah masuk pertandingan tu tapi saya tak cerita pun kat cikgu. Tapi apa adalah cerita je semua. Besar dia akan rasa seronok sebenarnya sebab untuk dia juga kan. Okey. Dan jangan takut masa pembentangan tu. Pembentangan tu simple je. Okey, tapi pembentangan tu dia ada soalan dia. Soalan tu soalan dah bocor pun, cikgu cuma sedia je slide. Macam ada seorang dua kawan saya macam tahun lepas lah, dia orang adalah personal saya tanya, cikgu macam mana cikgu buat slide pembentangan tu? Sebab saya tengok, saya tanya buat, saya nak tengok macam mana rupa kamu punya tu, saya nak tengok kan. Lepas tu dia punya slide tu banyak tulisan. So saya kata saya boleh share lah slide saya sebab slide saya banyak gambar. Sebab kadang-kadang orang nak bentang, dia tak suka tengok tulisan je, dia nak tengok gambar. Biar gambar berbicara. So bila gambar tu baru dia tanya, nanti baru kita ceritakan apa dia, apa yang ni Okay, so bila Nazir dah first kali lepas jumpa guru besar, dia nak tengok saya bentang. So saya terus mulakan dengan slide. So saya share ni, saya bocor rahsia. Ini saya punya slide, simple je, cikgu pra biasa-biasa je. Okay, ini soalan dia. Boleh baca soalan dia sementara saya nak pasang saya punya charger, risau bateri habis, lagi hilang kita semua. Okay, tolong baca soalan tu ya, murid-murid. Murid mana ganti? Dah terpadam dah satu. Okey, ini soalan ni sebenarnya dah ada dalam borang apa semasa pemantauan tu. Memang dah ada dah apa. Sekejap ya. Nak cari ni balik. Aduh, dah tercampak kejap. Sebelum tu ada soalan ke? Saya nak masuk balik dalam. Sementara tu kan doktor, ada yang bertanya di sini. Ya. Okey. Daripada Cikgu Muhammad Hafiz. Sekolah rendah layak tak untuk GC 52? Okey. Buat apa dia macam tu? Kejut saya. Sekejap. Ish, jangan. Apa pula ni? Saya jangan buat benda macam ni. Kenapa dia bunyi tu atas? Okey. Apa dia tadi soalan? Soalan apa tadi? 52 ya? Kejap Okey, bolehkah guru skor rendah mohon 52 ya? Cikgu dah 48 sekarang kan? Cikgu 48 tahun berapa? Kat mana saya tengok soalan
tu guna buka laptop. Apa dia kata? Soalannya adakah sekolah rendah layak tak untuk GC 52 daripada Cikgu Muhammad Hafiz? Okey, sebenarnya kan macam tu lah yang saya kata tadi mula tu, isunya bila cikgu dah GC 48, dia di sekolah rendah, dia last GC 48 ataupun DG 48. Bila dia dah 52, sepatutnya kita nak pergi mana kan? Takkan semua nak masuk PPD kan? Sebab sekarang ni dia dah plan dalam perkiraan yang dia orang tengah buat tu, macam dah sampai satu tahap tu dah ramai cikgu DG48 dekat sekolah dan tak lama lagi cikgu tu nak hala ke mana. So memang setakat ni saya tak boleh cakap lebih-lebih, ini sensitifnya isu sebab benda ni dalam perbincangan BPK dengan KPM, dia orang tengah nak macam buka offer supaya GC 52 tu ada sampai ke grade berapa tak tahulah, ada di sekolah rendah juga. Okey, dalam ni lah, dalam apa ya, dalam pemurnian balik sistem grade guru ni. Okey. So soalan tu setakat ni macam tu, akan dibuka. Okey, insya-Allah. Okey, mari kita tengok macam mana. Okey. Dalam soalan tadi dia kata peranan dan impak calon dalam menjayakan plan kita yang sekarang ni PPPM. Pembentangan dia dalam bahasa Melayu Inggeris tidak melebihi 10 slide, 15 hingga 20 minit. Okey. Soalan ni dia dah bagi siap-siap, so cikgu nak sedia slide ni yang sehabis simple. Saya ni jenis cakap tak boleh nak berhenti. 15-20 minit saya cakap banyak ni, kalau 5 point macam tu. Nak menjayakan pelan pembangunan. Soalan dia umum tau. Okey, so saya pun biar gambar berbicara. So saya buatlah macam ni. Hari tu pun ada orang minta, saya kata macam ni je saya buat. So cikgu ubah suai lah cikgu punya apa yang cikgu menyumbang tu dalam cikgu punya kerjaya cikgu tu, kompetensi cikgu tu, apa cikgu sumbang tu, cikgu bubuh gambar. Kalau dia berkenan gambar tu yang mana dia nak tanya, so dia akan tanyalah. Okey, macam ni peranan guru dalam SKPMG 2. Kita kan kalau sekolah kan kita pakai instrumen tu kan. So kita letaklah yang guru sebagai apa tu, macam saya, sumbangan saya untuk menjayakan PPPM tu saya letaklah dari segi inovasinya, yang mana satu inovasinya, kepakaran pendidikan, kemenjadian murid, semua benda ni. Nanti dia akan tengok pula. Okey, dia akan tanya lagi. Setiap slide ni kita bentang je, dia tak tanya pun. Dia diam je, tapi lepas dah habis nanti baru dia akan keluarkan soalan-soalan kalau dia berkenan slide yang mana-mana. Macam ni meningkatkan prestasi pelajar secara holistik. Yalah kita cikgu pra kan, apa lagi yang kita nak buat? Sebenarnya kalau tengok gambar ni, memang ada kemenjadian murid kat sini. Kemenjadian murid ni cikgu faham apa? Kadang-kadang kita duk dengar macam kemenjadian, apa benda kemenjadian ni? Asalnya jadi ke tak jadi, okey? Kalau budak tu penakut nak main kat padang, lepas kita bawa pergi padang train dia, lala dia jadi lari tak cukup padang akhirnya. Kita jadikan dia pelari kat sekolah tu, kat apa? Untuk prasekolah kan. So kat situ budak daripada tak boleh jadi ada something kat situ. Kita selahkan bakat. Ni saya ni sebenarnya pemalu nak menari. Cikgu kan. Nampak macam tak layak pun nak ajar tarian, tapi tutup pintu tingkap semua, buka ajar je. Tunjuk kat dia orang video YouTube. Lepas tu cikgu ubah sikit step bagi jadi sesuai dengan murid. Bagi pakai comel-comel, cantik je dia buat persembahan. Maksudnya kita dah ubah murid tu daripada penakut jadi bina keyakinan. Kat situ kemenjadian lah tu. Ada orang duk ingat kemenjadian murid ni nak kena pandai je, boleh baca je. Tak. Kemenjadian ni dia ada dari segi akademik dengan non-akademik, kurikulum dengan co-kurikulum. Okey, kita selahkan dia, bakat dia, kompetensi murid tu pula. Cikgu je duk cemerlang, kita cemerlangkan murid pula. Okey. Tu sebab kalau kata cikgu pras Olon cemerlang ni, dia tak boleh syok sendiri, dia je duk pergi tu ini. Murid dia entah apa-apa. Tak, dia mesti apa yang cikgu tu ada, cikgu akan melahirkan yang macam tu. Macam gambar yang saya pernah share tu, cikgu siram apa kat murid. Kalau cikgu nak jadikan dia yang, kita tengoklah macam saya tahun ni lah, saya baru masuk kelas 2-3 hari ni, sebab minggu lepas ada urusan. Saya perhati je murid saya seorang-seorang. Tahun ni murid lelaki ramai. Lepas tu mereka nampak macam aktif, cerdik pula tu, cakap pandai. Saya tanya satu, dia jawab 20. So saya nampak dah apa benda saya nak buat dengan dia pun ni. Sebab itulah, maksud dia kita nampak macam ini kalau bagi lari ni jenuh cikgu kerja ni.
Ini kalau bagi buat ni suka ni. Murid cerdik ni kita kan susah nak kenal pasti dia. Kalau cikgu tu buat dia macam ajar benda yang sama, dia ngantuk, bosan. Dia akan nak benda yang mencabar diri dia sendiri. Okay, so cikgu kena aktif lah. Tapi kalau cikgu mengantuk, lagi murid naik meja lah. So cikgu tak boleh ni. Biasalah tambah tahun ni dah ada budak autism. So saya baru nak berkenalan dengan dia sebenarnya. Okay, yang ni kemenjadian murid dari segi inilah co-curriculum dan kurikulum lah ya. Okay, di sini kita boleh tengok macam ni, saya simple je. Saya bukanlah hebat sangat pun nak menjayakan murid. Macam ni masuk pertandingan bercerita dapat nombor 5 je. Okay, bukan saya ajar pun. Mak dia yang ajar sebab mak dia cikgu bahasa Inggeris, bapak dia cikgu bahasa Inggeris. So mak ayah dia yang ajar. So saya rasa itu satu rezeki juga kan, sebab saya kata saya nak bawa dia. Saya tahu dia boleh. Cuma mama dengan abah mesti bantu. Kita mestilah minta tolong kan, jangan kita rasa tak apa biar saya buat semua. Jangan kita rasa ni kita nak buat semua nanti penat. Mama pun nak anak dia sukses, cikgu pun nak. So sama-sama. Saya boleh sediakan benda ni, mama dengan abah sediakan benda ni. Kebetulan mama dengan abah dia memang cikgu bahasa Inggeris. So dia orang sangat supportive. Okay? So adalah rezeki kat situ. Okay, karnival sukan ni. Okay, karnival sukan ni sebenarnya benda karnival ni buat kat sekolah saya. Disebabkan buat kat sekolah saya, kebetulan murid saya tahun tu 24 orang, satu kelas saya angkut pergi kat padang sekolah kita kan. So jangan seorang pun tercicir. Tak kira lah dia dah masuk acara apa pun, last kali ada senar aerobik, semua yang masuk senar aerobik, yang tak masuk acara larian tu. So walaupun ada seorang je yang dapat nombor 3 je, tapi benda tu jadikan satu faktor kemenjadian murid kat situ. Okay? Macam ni sukan sekolah pun saya bawa murid, 2 orang murid calon 6 tahun. So ada seorang tu dapat nak Johan dan Johan. Sebenarnya benda ni dengan kerjasama. Tu yang saya kata hubungan kena jaga. Cikgu kan mahir pun nak ajar lontar peluru, lompat-lompat ni. Cikgu tak pandai pun. Tapi cikgu gunakan kolaborasi cikgu dengan cikgu-cikgu lain kat sekolah. Baik dengan cikgu sukan, baik dengan cikgu koko. So adalah hubungan kat situ, kita boleh minta tolong. Jom cikgu tolong training murid saya, mereka nak buat latihan lontar peluru. Cikgu pergilah sama-sama. Macam itulah. Okay, saya rasa sama je semua sekolah kan. Macam tahun lepas, okay, bila pandemik, habislah tak ada acara lari-lari ni kan. Tetapi walaupun pandemik, tahun lepas saya jumpa ada iklan pertandingan mewarna. Anjuran yang masa tu KJ jadi menteri, Musti. 6 orang murid saya, sebenarnya bukan 6 orang, lebih daripada tu yang saya suruh mak dia. Masa tu baru buka sekolah tu ada pertandingan mewarna, peringkat kebangsaan tau. So saya cuba hantar 8 penyertaan daripada prasekolah saya untuk masuk pertandingan mewarna tu. Dan alhamdulillah lah, dengan kerjasama ibu bapa juga, sebab dia kena daftar melalui ibu. Cikgu tolong bantu je, ni ada iklan ni saya nak murid saya masuk. Mak kena tolong saya daftarkan sebab saya tak ada daftar, sebab ibu daftar. Okey lah, at the end saya dapat juga peserta murid saya dapat sedia kebangsaan. Walaupun tak menang tapi ada nama kot kan. Macam tu lah. Dan kalau ada pertandingan, macam contoh lagi pertandingan hari itu? Hari kanak-kanak, yang tu antara UPSI dengan JPN. Saya cubalah, yang tu saya masuk pertandingan warna masuk, pertandingan senar aerobik masuk, superhero ke apa, semua masuk. Dapat CJ pun tak apa, bukannya kita nak semuanya nak dapat nombor 1, 2, 3, dapat CJ penyertaan pun tak apa. Itu menunjukkan murid tu nak apa benda yang ni dengan sokongan ibu bapa So dia kata kat saya pun tu kat sini, bukan dari segi intelek dan fizikal, tapi semua aspek perkembangan. Yang mana yang sesuai dengan amalan ni lah prasekolah tu, yang bersesuaian dengan perkembangan mereka Okey, dari segi meningkatkan tahap profesionalisme. Slide saya dah berapa cukup kot kelima Okey, meningkat tahap profesionalisme ni tahap kita lah. Kita sebagai guru, bukan kita dia cikgu pra je kan. So kalau kita ada kelebihan lain macam saya, macam ni saya cuba membentangkan penulisan kajian tindakan ke apa ni penulisan kajian penyelidikan untuk prasekolah di negeri Perak tahun 2020 yang ni. Yang ni saya ada buat 2 siri. So kalau cikgu macam mana saja ni nak dipanggil tapi bentang macam ni, kalau cikgu lain lah kan. So cikgu buatlah kajian tindakan cikgu tu.
Lepas tu cikgu jumpa iklan tu keluar nanti, kalau jumpa yang terbaru saya boleh kongsikan. So cikgu masuklah, lama-lama cikgu akan terkenal dengan inovasi cikgu. Sebab kadang-kadang bila kita pergi, kita dah bawa inovasi, daerah dah tahu, okey cikgu ni dia ada inovasi ni. So kadang-kadang cikgu akan bila kita share, kita boleh minta tau, cakap dengan guru besar, boleh tak saya nak share inovasi saya ni dengan majlis guru besar dekat daerah tu. Guru besar boleh syorkan guru sekolah dia dengan bagi tahu je kat SU. Sekejap lagi masa perhimpunan bulanan tu nak selit satu cikgu ni cikgu saya dia nak mohon guru cemerlang, dia nak dapat satu CJ pembentangan. Okey? Boleh bincang benda tu kena baik dengan pentadbir semua tu. Dan bila kita dah ada macam tu, kita akan dapat banyak peluang-peluang lain. Kita tak payah minta orang cari sebab orang nak minta dengar apa lagi yang cikgu ada yang boleh kongsi. Maksudnya kita kalau dapat ilmu jangan kedekut. Ilmu tu kita kongsi sama-sama. Sebab satu orang yang ikut dapat pahala kan. So kita nak macam tu lah. Okey, yang ni soalan dalam slide yang tadi tu. Soalan yang masa saya bentangkan ni saya kongsikan. Okey, disebabkan tahun 2020 tu kan pandemik. So apa yang saya boleh buat? Saya buat aktiviti yang berkaitan dengan murid di rumah. Dengan ibu bapa, saya di rumah juga kan. So masing-masing PDPR, BDR dan sebagainya. So saya buat tu projek buat rumah tu. Temanya stay at home. Buat model rumah cantik-cantik, nanti cikgu bagi hadiah duit raya. Masa tu nak raya. So mak bapak pun seronok lah, boleh je buka kedai, dia orang pergi beli ke, kutip barang terpakai ke, macam-macam design ada. Dalam Facebook saya ada banyak design-design yang saya rasa ya Allah bagusnya bagi mak bapak buat. Sebab saya tahu benda ni bukannya murid buat pun, mak bapak yang buat. Sebab dia pun seronok dah stay at home, tak tahu nak buat apa. Tolonglah bagi sokongan ke anak-anak kan. Dapat duit raya, okay, so dia pun happy. Bab tu pun cikgu janganlah rasa duit lah, asyik-asyik duit lah, asyik-asyik duit, tak payah kira sangat. Sebab kan namanya ikhlas kan, so apa yang kita ada kita bagi je. Nanti Allah akan bagi balik ganti tu, okay. Dan okay, bila inovasi guru anugerah, okay, saya sebenarnya sepanjang saya daripada 2015 sehingga 2020 tu saya ada inovasi ABC juga. Tapi ABC saya ni popular masa zaman dulu je. Lepas tu saya stop kejap. Sebab saya masa dulu saya buat inovasi tu bila murid saya tak campur 5 dengan 6 tahun. Sebab dia nak kenal huruf ABC. Bila nak kenal huruf ABC, bila saya main sekolah sekarang ni, dia campur 5 dengan 6 tahun. Bila saya ajar murid 5 tahun, yang 6 tahun yang jawab. So tak berkesan sangat. Dia jadi tak nampak sangat, tak syok. So saya tukar dalam bentuk lain. Tu yang saya buat teknik mengurus kelas tu, okay. Dan saya pun ada modul. Modul ni sebenarnya guna untuk awal tahun. Tapi saya tak sempat lagi nak kongsi benda ni. Sebenarnya satu hari nanti kalau ada rezeki saya nak kongsi dengan cikgu macam mana, apa ada dalam modul saya tu. Okay, nantilah satu hari nanti. Dan dalam modul tu juga saya keluarkan jadi buku-buku. Buku ni saya print lawa-lawa, buku cover dia, buat macam buku betul. Saya letak pamer dekat masa Nazir datang tu. Okay, supaya dia tahu, oh cikgu dia buat buku. Buku ni pun sebenarnya tak ada pun saya pergi buat copyright ke apa, untuk dalaman je, guna dalam sekolah je. So itu pun ada value kat situ sebab cikgu ada inisiatif buat sesuatu untuk murid Dan okay, ini projek-projek ini versi saya, projek-projek saya dengan murid saya letaklah sikit. Saya pun tak tahu nak berbuat apa, yang mana yang menggalakkan inovasi tu. Okay, dan bila kita dah masuk pertandingan semua, memang kita akan dapat pengiktirafan. Benda tu tak payah cari. Kadang-kadang ada orang datang tanya, cikgu tolong isi borang ni. Sebenarnya saya pun tengah mengisi borang dan semalam dapat taklimat, esok nak kena hantar. Memang rasa macam kepala dia dah hilang. Tapi tak apalah, saya nak spend untuk kawan-kawan dulu. Nak selesaikan misi saya hari ni dulu. InsyaAllah nanti saya cubalah, itu tanggungjawab juga kan sebab dah dipanggil untuk isi benda-benda macam tu. Dan okey, macam mana cikgu nak merealisasikan harapan cikgu sebagai guru cemerlang? Kalau cikgu dah terpilih guru cemerlang, macam cikgu nak buat? Boleh ke cikgu teruskan apa yang cikgu ada tu? Okey, so saya pun ceritalah kat situ. Setakat hari ni saya memang menyumbang dalam sedang buat sesuatu untuk menggerakkan sesuatu dalam peringkat sekolah dan daerah dan negeri. Sebenarnya macam mana saya boleh terpilih benda-benda ni? Itu yang saya kata rezeki. Kita kena berani. Yang tadi kan ayat mula tadi, kita kena berani. Kalau cikgu saya rasa saya boleh lah, tapi siapa nak bagi saya? Siapalah saya kan? Jangan macam tu. Sebenarnya kita kena berani.
kadang-kadang guru besar kita yang boleh tolak kita ke atas. Ataupun saya dulu memang guru besar saya tak tolak saya. Saya yang tolak guru besar saya. Sebab bila saya naik sendiri dengan inovasi, guru besar saya dah tertolak sekali dan dia menolak guru-guru lain di sekolah tu. Habislah berlaku tolak menolak kat situ. Tapi sebenarnya benda tu kadang-kadang boleh jadi sihat, kadang-kadang boleh jadi tak sihat. Sebab bergantung pada environment sekolah lah. Takut nanti cikgu-cikgu yang kau yang nak naik, aku pula yang kena. Tu bahasa kasar dia. Kan? Ataupun dia yang buat inovasi, habis semua kita kena buat inovasi. Marah daripada satu sekolah. Macam tu lah. Okay, so kena ni lah menarik tepung menarik benang dalam tepung jugalah. Okay, tu sebab kena jaga hati kawan-kawan tu. Sebab semua mainkan peranan Okay, dan yang tadi kemenjadian murid tu ada kat sini rupanya. Okay, kemenjadian murid tu dari segi apa yang cikgu buat kat sekolah tu, dalam kelas tu bukan setakat menguasai kemahiran 4M saja, tapi murid boleh berdikari melalui inovasi juga tu. Okay, melalui inovasi tu murid boleh berdikari, kenal potensi diri dan sebagainya. Okay, sebenarnya masa kita bentang tu, baru cerita bentang Sebenarnya Nazir nak tahu apa yang wow sangat tu, cikgu tu hebat tang mana tu. Kalau kita boleh menyerlahkan wow anda tu, so Nazir akan lebih berminat untuk pergi ke next section lah, dia nak tengok apa. Okay, dah 4:11 ni, saya nak laju sikit sebab saya nak share benda yang mungkin cikgu nak tahu sekejap lagi So macam ni lah apa yang kita fikirkan walaupun kita sebenarnya biasa je, tapi kita tak tahu di sebaliknya kita boleh jadi yang luar biasa. Okay, dan lagi satu, semasa Nazir memantau di kelas, DSKP, KSPK mesti kena ada, RPH kita 3 tahun yang latest terkini, dan data kemenjadian murid kita sebenarnya IKMTS. Itu data yang memang ada semua orang kan, keluarkan printkan ikut tahun 2017, 2019, 20, 21. 3 tahun. Okay, supaya senang nampak. Data tu kan kecil kan, tengok pun saya pun tak tengok dah, print bagi je tak tengok. Tapi bila kita nak buat untuk cantik, Nazir nak tengok, buat lawa-lawa sikit, print besarkan sikit, tulis balik pun tak apa, ambil yang penting je, tulis balik supaya nampak jelas. Okay, so nanti dia tak tanya banyak dah. Kalau tanya banyak nanti banyak nak kena jawab pula. Sumbangan dan pelibatan kita, apa benda yang kita sumbang dan pelibatan tu semua ada dalam file. Berapa banyak file nak kena sedia ni? Saya pernah dengar kawan saya cerita, untuk pemantauan guru cemerlang filenya ada 20 lebih, 60 lebih, berbelas-belas. Saya kata sebenarnya file saya ada 6 je. Okay, macam mana cikgu punya file sikit? File utama saya ada 6 je. Okay, ini file saya. Bukan yang ni file saya. Okay lah, lebih kurang macam ni file saya. Dia ada kompetensi. Dalam kompetensi ni dia ada semua pelibatan guru dari segi antarabangsanya, negeri, daerah sampai peringkat sekolah. Masukkan cikgu pergi kursus mana ke apa, semua tu dia ada. Sebenarnya macam mana cikgu nak buat file ni? Apa yang cikgu keluarkan dalam file ni sebenarnya ada dalam borang guru cemerlang tu. Okay, macam ni juga penerbitan, penulisan, pembentangan. Apa yang cikgu tulis dalam file tu sebenarnya ada dalam cikgu punya borang tu. Dalam borang tu dia ada elemen ni. Itulah yang kita keluarkan dalam bentuk file tu. Okay, ada bunyi, ada apa nak tanya? Kejayaan cikgu dari segi akademik dengan bukan akademik, inovasi cikgu, kemenjadian murid yang tadi, data yang tadi tu, dan pembelajaran cikgu. Okay, ini file-file dia Dan sebenarnya saya dengar ada lagi satu maklumat yang saya tahu, sebenarnya benda ni yang Nazir akan tanya dalam instrumen dia. Ini adalah benda-bendanya yang Nazir nak tengok. Yelah, benda dalam instrumen ni lah yang ada dalam borang guru cemerlang tu. So kita sedia yang tu je lah. Tak payah nak buat banyak-banyak. Tetapi dalam file-file ni nanti dia akan keluar adik-adik yang kecil tu. So dia jadi banyak lah, macam contoh inovasi. Kalau inovasi cikgu menghasilkan, dalam inovasi cikgu hasilkan buku. Cikgu hasilkan produk. So dia keluar lah. Ada buku-buku yang berkaitan dengan inovasi tu. Okay, dia akan berkait-kait dan dia akan keluar file-file kecil. Dan satu lagi yang jadi file saya banyak sebenarnya, saya nampak macam banyak. Bila saya ambil gambar, saya kata ya Allah, penuh meja. Tak berani nak tunjuk ke orang, takut nak mengguru cemerlang. Sebenarnya jadi banyak. Contohnya kan, kita kan bila kita pergi kursus, pergi dapat CJ, masuk CJ tu, kita lungguk satu file, memang file tu tebal, tak cukup kita beli file kedua, ketiga.
Ada 4 file penuh dengan CJ. Kita campur gaul semua. Seronok tak tengok macam tu? Tak seronok kan, sakit kepala bila guru besar kata nak minta dokumen yang kamu masuk pada tahun 2019 punggah merata tak jumpa. Maksud dia filing tu tak betul. So saya ambil 4 file saya yang saya lungguk semua tu, semua bahan tu, CJ tu. Saya asingkan sebab perkhidmatan. Satu, saya buat macam ni lah. Perkhidmatan tu cerita hari ni lah, lantikkan surat naik pangkat ke, surat apa benda, harta isytihar, harta semua dalam file perkhidmatan. Lepas tu akademik, kompetensi guru yang berkaitan dengan hal-hal CJ kita penyertaan pergi ke bengkel tu, bengkel ni, penyertaan je. Kat tu memang semua CJ penyertaan yang berkaitan dengan prasekolah. Lepas tu inovasi. Kalau cikgu masuk inovasi, cikgu buat satu sijil, satu file tu berkaitan dengan CJ inovasi, surat-surat, cikgu dipanggil untuk bentang, cikgu dipanggil untuk pempamer, buat satu-satu file tu. Lepas tu kalau kemenjadian murid tu, satu file. Okay, so dia nampak file tu jadi banyak, dia berkembang. Dalam kemenjadian murid pula, dia ada file dokumentasi. Macam saya ada dokumentasi pula kalau buat program. Kita nak menjadikan murid tu bersukan, dia ada satu kertas kerja kan. Kertas kerja sukan neka, sukan apa carnival ke apa. Lepas tu dia ada laporan dia, dokumentasi dia, yang bergambar ke, yang tak bergambar ke. So benda tu, buat satu file tu dokumentasi je. Buat satu file tu laporan bergambar je. So jadi banyaklah file tu. Kalau cikgu nak bagi nampak meriah lah, tapi yang sebenarnya dia nak tengok benda ni je. Cuma bila dia nak tahu apa dia yang cikgu ni, ada dalam file ni. So dia akan refer. Okay. Dan walaupun cikgu dipantau pada 2022, kalau ikut dia nak 3 tahun yang sebelum, tapi pada hari kejadian file cikgu tu dia tengok yang hari tu juga. Katalah cikgu ada menyumbang sesuatu dalam bulan 1, 2, 3 ni, benda tu yang evaluators tu tak ada dalam borang kita yang isi tu, tapi dia akan ambil balik juga. Okay, sebabnya ada markah juga kat situ. Okay. Sama juga RPH RPH kita yang 2017, saya tahu sebab saya memang 2020. 2017 tu dia tak pandang dah. 18, 19 semua dia tak tengok dah. Dia tengok yang 2020. Hari ini cikgu mengajar apa? Mana dia RPH? Okay. RPH pula, saya tengok RPH orang canggih-canggih. Dia buat apa? CIDS lah, yang sistem modul yang bagus-bagus tu kan. Sebenarnya RPH saya pakai fashion lama. Dia ada objektif, SP, aktiviti, lepas tu BBM, cadangan. Refleksi, semua sekali, the whole day refleksi guru. Itu je RP saya. Dan saya pun sebenarnya rasa macam malunya. Nazir kan bila dia mantau, dia tak kata pun cikgu, kenapa RP cikgu ni old fashion, dia tak cakap pun. Dan satu lagi, pada hari tu nak tengok kemenjadian murid semasa cikgu mengajar. Ini tips yang saya sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab saya bukannya bagus pun mengajar. Okay, dengar suara cikgu halus je, murid lagi garang oleh cikgu. Tapi kalau Allah kata rezeki, Allah akan mudahkan. Sebenarnya sehari tu saya sendiri rasa macam mana murid saya hari ni lain macam sangat Sebelum ni dia orang, mungkin sebab dia orang rasa hari ni ada tetamu. So dia orang jadi macam baik je hari tu. Tapi kita nak kawal murid dengan dengan pandemik tu kan, kita kena jaga SOP, bukan mudah. Tapi saya tak dan terkawal pun sebab saya memang murid datang kat saya tanya cikgu. So saya pun nasib lah tak ada pun jarak sosial bagai, sebab dah memang budak-budak kan, kita tak boleh nak ajar macam kita nak cakap kat dia orang jarak sosial. Dia orang faham kan sosial tu apa, jarak tu apa. Kena terangkan kat dia orang dulu tahu macam mana yang dimaksudkan jarak sosial. Kita jangan ikut je banner tulis jaga jarak sosial. So kita pun cakap kat budak pra, jaga jarak sosial ya, jaga jarak sosial ya. So kita ingat cikgu, budak pra faham ke? Kita jangan jadikan, kita kena jadi budak. Kita masuk dalam dunia mereka, kita tahu, dia orang tak faham rupanya jarak sosial. Kita syok je pakai istilah tu. Kita buat contoh, ambil dia tak tepi cikgu. Ni kamu macam ni. Kalau bersentuh ni, kamu sentuh dia, sentuh kuman, dah habis. So tak jaga jarak macam tu, kena jauh lagi. Jangan dekat-dekat. Tunjuk contoh. Okay? Dan kat situ sebenarnya pada hari tu saya buat satu, bila Nazir, saya dengan Nazir berebut-rebut balik ke kelas sebab kelas saya jauh. Ini sambung sikit cerita tadi. Bila saya sampai ke kelas, rupanya Nazir tadi dia dah jalan kaki shortcut, dia potong bangunan-bangunan dekat sekolah saya, dia sampai dulu kat kelas saya. Cuba bayangkan cikgu tak masuk lagi, Nazir masuk dulu.
Saya rasa macam kepala saya dah putus masa tu. Tapi saya cuba buat relax, tak apalah redha je lah, pandai-pandai lah. Dah kamu yang suruh Nazir datang, dia datang lah. So saya pun bila masa tu dia datang ke kelas dah pukul 9.30 pagi, lepas saya bentang tadi tu. So saya pun fikir 9.30 pagi kalau saya mengajak setengah jam lagi, nak makan nak sambung tak best. Lepas tu saya kata, saya pergi tanya Nazir, boleh tak saya bagi dia orang makan dulu sebab saya nak sambung terus, saya tak nak berhenti-berhenti. Sekejap lagi tak syok, tengah makan berhenti, boleh tak? Dia kata okey, prasekolah is flexible dia kata. Cikgu boleh buat pilihan cikgu, macam mana cikgu urus kelas, kami nak tengok je. Saya kata okey, kalau macam tu prasekolah fleksibel kan. Saya pergi cakap ke PPM, tolong sedia makanan sekarang, saya nak suruh murid makan. Sementara PPM sedia benda makan, sediakan makanan, saya berlari kat belakang kelas saya, kebetulan saya tanam pokok roselle, saya kepak batang-batang, saya dah merapu dah tu sebab dah plan dah lari. Saya nak ajar tentang labelan pokok tapi sebab dah plan lari ni, sebenarnya Allah bagi idea. Okey, saya kepak pokok tu ada bunga, ada ni. Lepas tu saya pun lepas dia orang habis makan, saya ajar dia orang labeling. Okey, kalau cikgu buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris, cikgu nak buat macam mana? Cikgu cakap Melayu kan? 30 minit, tiba-tiba bertukar, cikgu cakap bahasa Inggeris. Budak-budak ada macam mana kalau dalam kelas tu? Saya hari tu saya kata, saya cuma buat satu je BBM, saya lukis pokok, dalam kertas lukisan ada bunga semua, lepas tu saya pergi ambil yang betul-betul, saya tempel kat tu, saya tengok okay, this is the real one, yang ni yang cikgu lukis. Sekarang kita nak buat labeling. So saya buat sebelah kanan labeling bahasa Melayu, akar, batang, daun, bunga semua dalam bahasa Melayu. Panggil seorang-seorang murid datang label. Lepas tu buat aktiviti cukup setengah jam. Lepas tu cikgu pun nyanyi-nyanyi skip. Masa tu saya pakai nyanyi lagu inovasi saya. So nak dia tahu, ini lagu inovasi dia supaya murid bersedia untuk the next session. Lepas tu saya buat, okay, cikgu nak ajar bahasa Inggeris pula. Now I'm teaching in English. Labeling, the same thing. Saya guna benda material yang sama, BBM yang sama, but saya guna dalam bahasa Inggeris pula. So jadilah benda tu PDP saya dalam bahasa Inggeris 30 minit. So saya kata Nazir tak marah, dia tak cakap apa-apa pun, takutnya betul ke? Tapi sebenarnya kita yang risau kan, katakan fleksibel kan. So tak ada apa salah apa sebenarnya. So bila lepas tu last kali sebenarnya Nazir dia ada depan kita sambil dia belek file, dia perhati cikgu mengajar, dia tengok reaksi murid. Kadang-kadang dia akan pergi ke murid, dia pergi sembang dengan murid, dia tengok macam mana cikgu menghargai murid yang macam contohlah murid tu tanya, cikgu saya dah siap. So okay, bagus, bagi kat dia sikit something, kamu dah buat baik, tulisan cantiknya, tulisan bagusnya, bagi something. So itu penghargaan cikgu pada murid, semua dia tengok. Lepas tu last kali, okay, kalau kita tengok kemahiran yang kita nak jana murid hari ni tentang kemahiran berfikir kan. Tengok tahu slide ni kemahiran berfikir, kemenjadian murid, kejadian apa nak jadi. Okay. Sebenarnya kat sini yang saya rasa markah saya banyak pada hari tu, sebab bila saya dengar taklimat selepas saya dipantau, rupanya bila Nazir datang tu dia nak tengok macam mana cikgu menggalakkan kemahiran berfikir untuk murid. Saya rasalah sebab pada hari tu selepas habis bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua, last lah hari Jumaat tu dah last 30 minit saya nak buat kreativiti dan estetika. Saya buat simple saja sebab dah nak habis kelas. Setiap murid keluar ni saya pecah rahsia ni, tapi cikgu boleh buat lagi hebat. Tapi sebenarnya dengan izin Allah juga benda tu jadi lancar dan mudah. Sebab kadang-kadang benda macam ni simple sangat, murid dah biasa buat dah tahu dah. Tapi saya pernah buat macam ni masa awal-awal tahun. Macam agak-agak murid dah nampak dah cerdik sikit, saya bagi satu aktiviti dalam bulan 3 macam tu. Keluarkan sekeping kertas. Okey, lukiskan garisan. Setiap orang cikgu nak lukis garisan, okey, dia pun semua lukis. Okey, lukis bulatan satu, okey, lukislah kat mana-mana pun dia pun lukis. Lepas tu, okey, daripada garisan dan lukisan ni, cikgu nak kamu sambung jadi satu bentuk sesuatu yang bermakna. Cikgu bagi masa 10 minit, sekejap lagi siapa siap dulu dia boleh datang depan bentangkan. Cikgu nak dengar idea kamu. Itu soalan saya yang saya rasa Nazir tu saya nampak dia macam excited sebab apa yang saya buat tu mungkin menarik lah untuk kemahiran berfikir. Saya nampak itu je.
So bila murid datang seorang-seorang present, saya sangat terkejut sebab idea mereka yang luar biasa. Sebenarnya itu dengan kuasa Allah Ta'ala juga Allah mudahkan urusannya. Dia orang datang present dengan idea yang luar biasa yang saya pun tak sangka. Macam-macam lah kisah nak balik kampung tak boleh lah sebab PKP, so stay at home-nya, lukis gambar rumah. Lepas tu ada kisah tentang dia buat bukit, lepas tu kalau nak pergi ke bukit tu seorang-seorang tak boleh nanti kena culik. Lepas tu yang tu pula kisah kemalangan, so kita kena hati-hati jalan raya, kena kiri kanan tengok kereta melintas. So kata lah, macam mana kau mau pandai pula hari ni cakap benda-benda macam ni. Sebenarnya benda tu amazing lah, saya pun tak tahu. Okay, satu kalau Allah nak bagi jalan, itulah benda-benda yang berlaku yang saya share sebab saya tak sangka. Dan macam tu juga cikgu-cikgu, mungkin kalau Allah nak tolong, ada jalan dia nanti. Okay, dan tadi tentang ni kan, okay, dalam satu file tadi tu, saya sekalikan lah inovasi penulisan dan penerbitan. Semua inovasi saya, apa-apa benda yang saya pergi bentang ke apa, dapat CJ semua saya bubuh sekali. Okay, yang ni dokumentasi. Tu yang saya kata bila kita ada program ni mesti adanya file-file kecil lain tu, okay. Gotong royong ke, merdeka ke, bubuh dalam tu. Proposal, cadangan dia, kita repair jadi dokumentasi, kita repair bubuh gambar. Masa dokumentasi tu kita bubuh gambar, okay. Dan sumbangan luar, yang ni pun rezeki saya. Itu sebab kadang-kadang kita tengok pada diri kita. Kenapa saya dulu, sebenarnya saya ni seorang yang pemalu, tapi saya kadang-kadang saya pelik kenapa saya boleh terjebak dalam puteri Islam, belia negeri, belia kebangsaan, macam-macam saya terjebak. Sebenarnya mungkin sebab saya malu, orang cakap Cikgu Rana okey ni, boleh lah. Lepas tu Cikgu Rana yang ni boleh, okey lah. Saya tak menolak pun, saya pun rasa macam okey juga. Saya boleh lah buat benda lain selain pada datang menghadap budak pra je. Saya nak juga apa orang panggil, networking, nak bersosial dengan cara saya kan. So dengan agensi macam ni saya boleh bersosial. Sangat seronok, macam-macam peluang yang saya dapat. Dan kadang-kadang saya fikir kenapa lah saya letih-letih benda ni semua. Buat apa, buat pening kepala, kerja terkejar-kejar, kadang-kadang mesyuarat malam dan sebagainya. Tapi sebenarnya hari ini baru saya nampak, rupanya benda ini adalah salah satu yang mengangkat saya mendapat anugerah ini disebab benda-benda ni. Tapi kalau untuk guru cemerlang prasekolah, dia tak tanya pun kamu puteri Islam sampai tahap apa, dia tak tanya pun. Yang dia nak berkaitan dengan prasekolah tu. Kalau cikgu ada sumbangan luar, cikgu mungkin jadi juri, hakim, pertandingan sukaneka prasekolah. Yang tu yang dia lagi suka. Okay, so tak payahlah fikir jenuh lah nak masuk sana sini persatuan bagai, tak payah. Ini rezeki yang tak sama, mungkin kita tak sama rezeki tapi ini value added lain yang saya pun tak fikir. Okay, dah terjebak. Okay, dan kalau ada anugerah apa ke, masukkan. Dan satu lagi, masa hari pemantauan tu saya sediakan satu sudut, saya letak segala sijil pelak-pelak saya yang menang-menang apa ke, buat macam dengan pameran kecil je sudut tu. Dia tak tengok pun tapi dah tak ada benda pun nak buat kan, bagi jadi nampak banyak benda, saya buat je macam tu. Okay, dan kompetensi guru ni dia dalam borang. So kita keluarkan segala sumbangan kita yang macam mana dalam borang tu kat situ. Dan saya ada satu lagi file surat menyurat. Dalam file surat menyurat ni segala surat menyurat berkaitan prasekolah sahaja. Sama ada nak jadi pembentang ke, JU ke, khusus inovasi pergi mana yang berkaitan dengan prasekolah, profesionalisme guru tu, saya masukkan dalam satu file. Okay, dan satu lagi, yang ni satu benda penting sebenarnya. Ada seorang kawan saya, ini pengalaman kisah benar tahun lepas, pukul 5 petang dia telefon saya, cikgu macam mana saya nak buat ni, guru besar saya sudah silap tulis, dia dah isi borang cantik dah, dia dah buat semua elok, filing semua dah elok, tapi guru besar saya silap tulis tajuk dekat file yang nak dihantar ke KPM tu. So saya kata sekarang, masa tu belum 4.45, sekolah dah nak tutup dah. Cikgu sekolah menengah ni, dia nangis-nangis kat saya. Saya kata, sekarang ni saya kata pergi telefon kerani tu, suruh dia buka balik, hantar lagi sekali. Sebelum pukul 5, sebab dia kata syarat sebelum pukul 5 kan. Lepas tu dia kata, tapi kerani sudah keluar, dia ada hal apa benda. Saya kata kat dia, ini petanda yang baik, kamu mungkin akan sukses. Sebab pengalaman saya bila saya dapat ujian pelik-pelik macam ni sampai terduduk tu, saya dah dapat rezeki. So saya kata kat dia, tak apa,
Telefon guru besar suruh dia buat sesuatu sebab ini penting kan, kamu dah penat-penat isi borang. Sebab borang tu penat juga mengisinya sebab dia banyak benda. Dia simple je tapi banyak benda tu sebab kita kena korek segala CJ-CJ kita nak tulis dalam kompetensi tu. Yang lain-lain tu tak apa, dia simple je, tanya tentang peribadi tu tak apa. Okay, so situasi kat sini ialah macam kes saya disebabkan saya fikir juga risaunya. Sebab kadang-kadang bos kita mungkin dia rasa dia pun tak larat nak fikir benda-benda macam ni. So kita suruh Rani tolong fikirkan. Rani yang akan buatkan kat dia. So kita tolong pergi bincang dengan Rani. Cik jangan silap tau ni macam ni buat macam ni contoh ya ni saya ni. Kalau kita tunggu dia, saya hari tu saya tunggu sampai dia kata ya Cikgu Rohana saya dah hantar ni contoh ni. Baru saya terima kasih, tolong saya dah selesai. Hati pun baru saya rasa lega. Sebab kalau borang ni silap, anda tidak akan dihubungi. Okey? Kalau cukup syarat ke, dah macam mana bagus persediaan, borang silap anda tak akan dihubungi. Dan satu lagi, kita bukan nak kena buat file dah masa ni. Masa ni kita isi borang je dulu. Okey, dan ni nak habis dah ni slide saya ni. Okey, saya nak share borang. Sekejap saya nak share borang. Nak tengok tak borang dia? Boleh ke saya share macam ni? Sekejap saya stop. Saya stop sharing ni, saya nak share borang dia. Kita ada masa sikit lagi sebelum soal jawab. Ini borang dia. Tak nampak ke? Okey, ini borang. Bila kita dah masuk dalam, nampak tak? Nampak tak? Okey, saya nak buka ni. Ni saya nak bocor rahsia, betul-betulnya rahsia ni. Nampak. Okey, nanti kat borang tu nanti dia memang dah bagi tahu. Baca dulu apa-apa, isi semua part-part ni. Pergi jumpa Rani awal-awal, cakap kat dia updatekan saya punya perkhidmatan buku apa tu? Buku rekod BRP, buku rekod perkhidmatan kita. Tolong update yang terkini. Tolong sahkan saya punya buat isytihar harta yang terkini juga 5 tahun. Kita yang kena buat tu. Bagi tahu je kat sekolah nanti dia sahkan. Lepas tu semua ni apa yang kita cerita tu mesti ada. Ni maklumat ni biasalah kamu isi je nanti. Maklumat perkhidmatan mesti sama dengan buku perkhidmatan ataupun e-operasi. Jangan cikgu duk pandai-pandai rasa-rasa agak-agak macam ni kot. Silap lah bukan kot. Jangan suka hati. Silap ni sebab benda ni dia akan link dengan e-pangkat dengan e-operasi. Kalau silap satu je, 2 Januari pergi tukar 3 Januari terus dia tak panggil, reject. Okay? Sebenarnya ini saya memohon untuk sebab saya punya result untuk memangku 2020 pada tahun 2020 saya mohon tu lambat keluar tau. Dia keluar hari tu saya hantar, esok baru keluar keputusan. So saya hantar juga. Sebab rasa macam nak cuba lagi. Okey, tapi alhamdulillah saya dapat. So bila kita dah hantar 2 kali dah dapat, so dia abaikanlah yang ni. Okey. Tapi masih boleh diguna pakai sebab saya ikut borang yang asal. Okey, yang ni apa ya? Ni semua kita punya ni lah, maklumat akademik. Biasalah yang ni tak apa. Tapi pengalaman sekolah je yang tu je. Saya nak tunjuk ni. Okey, kompetensi guru ni, yang ni yang penting. Nazir datang cari yang ni. Kalau kamu kata dalam file kamu ada 4 yang ni, international ni, ini, mesti ada CJ dia, tak ada CJ ada surat dia. Tak ada surat ada gambar dia. Yang kamu memang ada muka kamu duk selfie kat tepi banner dia tu. Maksud dia akan cari benda-benda tu. Ada orang dia tak ada tapi dia nak buat juga sebab dia nak mohon, so dia mengada-ngadakan. Yang tu nama dia cari penyakit. Nanti cikgu masuk hospital saya tak bertanggungjawab. Saya tak pernah ajar macam tu. Sebab kita buat apa yang kita ada. Kalau kita dah tahu macam ni, saya tunjuk contoh. Oh macam ni. Dah faham dah apa ni. Macam ni dia nak bengkel. Apa ni kompetensi guru ni berkaitan kita ni semua berkaitan pra. Saya mungkin ada benda lain yang bukan berkaitan pra sekolah. Saya tak ambil. Kalau katalah dia kata dia nak 10. Kalau saya ada 15, saya ambil 10 yang terbaik dalam tahun itu yang berkaitan prasekolah walaupun tak berapa best. Contohlah ni, program mentor tanganku yang bersih. Alah apa je kan. Macam cuci tangan pakai sabun Lifebuoy je.
Tapi disebabkan ia berkaitan prasekolah, yang tu yang dia nak tengok. Sebabnya Nazir prasekolah, dia nak tengok berkaitan prasekolah lah. Macam ni. Apa lagi yang macam biasa je tapi hari yang ni apa okay, tak apa. Tapi yang pastinya benda tu mesti berkaitan prasekolah. Sukan prasekolah zone. Karnival si cilik prasekolah. Prasekolah apa benda, guru pengiring prasekolah apa benda ni. Maksud dia yang berkaitan tu. Yang tu markah dia. Sebab dia nak tengok tu. Tak payah cerita cikgu pergi masuk benda yang tak apa-apa, yang tak kaitan tu, tak payah. Tapi kalau dah tak ada langsung dah, prasekolah tu dah habis bubuh, tiba-tiba hak tu juga ada nak bagi penuh, bubuh je lah. Okay? Bubuh je lah. Janganlah tak bubuh pula. Cuma utamakan yang prasekolah. Sambutan kemerdekaan prasekolah. Walaupun buat dalam kelas je, tapi kamu yang buat paperwork tu, kamulah SU-nya. Kamulah apa segala-galanya kat situ kan. Tunjuk paperwork tu. Ceritanya sambutan kemerdekaan, dia datang, mana dia paperworknya? Mana dia penanda aras kamu bawa budak-budak pergi ke mana tu, mana dia ketak kerja, nak tengok. Kalau dia nak tengok lah, kadang-kadang dia tak tengok semua-semua ni dia nak cari yang ni. Sebab dia yang tinggi, lagi tinggi penyertaan kita lagi banyak markah. Sebab saya lagi kebangsaan 10, lagi bawah tu 8, 6 macam tu kot. Ada markah dia tapi saya lupa nak cari maklumat tu. Tapi lagi tinggi lagi banyak. Okay? Okay, yang ni. Macam tadi, benda ni kan penerbitan saya, mana saya ada buat apa-apa pun. Tapi dia bermula dengan satu je inovasi tu. Kajian tindakan tu, saya keluarkan dalam bentuk inovasi, saya keluarkan dalam bentuk pembentangan, penerbitan, penulisan. Inilah hasil dia keluar. Saya pergi masuk je pertandingan apa ni. Cari pertandingan yang cikgu rasa, okay saya tak ada lagi kebangsaan tadi, masuklah satu. International tak ada lagi, masuklah satu. Kadang-kadang international ni tak payahlah pergi cari yang nak cakap putih tu kalau tak pandai. Saya pun bukan pandai cakap putih sangat. Cari yang dia joint venture antara Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, yang Asia-Asia ni je. Okay. Okay, ni satu lagi untuk apa, untuk markah apa prestasi kan, PB, PPP keberhasilan. Satu lagi dia nak kita punya markah 85 ke atas. Kalau cikgu markah rendah pada 85 ke atas tu, itu syarat yang tak berapa best jugalah. So kena sentiasa upgrade lah bagi markah tu tinggi sikit. Ada setengah orang dia pergi bagi tahu kat cikgu, cikgu tahun depan saya nak minta guru cemerlang, boleh cikgu bagi markah lebih sikit, bagi lebih pada 85. Nanti tak lepas nanti saya tak dapat nak masuk isi borang tu. Mungkin boleh pergi bincang guru besar sebab dia orang yang menilai kan. Dia kata okey lah, kamu nak masuk guru cemerlang, saya bantu support kat situ. Okey? Ini je borang dia. Okey? Nak tanya apa-apa sebelum saya stop sharing? Okey. Okey, dah. Habislah. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya? Kita habis awal lah, sekejap tutup pejabat lagi. Lampu semua tutup. Siapa nak tanya soalan? Baiklah, kita Ada buka soalan tak? untuk sesi soal jawab. Jika ada para peserta yang nak bertanyakan soalan kepada Dr. Siti Rohana. DG 48 boleh mohon ke? DG 48 boleh mohon ke DG 52? Boleh? Kenapa tak boleh? Cikgu di sekolah rendah ke sekolah menengah? Siapa dia? Tanya tu. Sekejap Cikgu Fida Osman. Okey, Beliau maklumkan sekolah rendah. DG 48 Sekolah boleh rendah, mohonkan okey. untuk sekolah rendah. Okey, sebenarnya itulah macam tadi tu isu ni saya dah jawab kot sebenarnya. Kita setakat ni untuk sekolah rendah, kalau ikutnya dia sampai 48 je setakat hari ni. Tapi KPM, BG dalam proses men-upgradekan lagi sistem supaya GC 52 ke 54 semua tu masih ada di rendah. Tapi benda tu atau sulit kerajaan, kena tunggu dia orang buat pengumuman yang sebenar. Saya tak boleh cakap directly macam ni. Alah nanti cikgu cemerlang ni kena tangkap nanti. Okey, maksud dia akan adalah perubahan tu sebab dalam proses perbincangan. Yang tu saya dimaklumkan oleh orang BPG sendiri. Sebab saya tanya benda tu. Sebab saya pun nak tahu sebab kadang-kadang kawan-kawan kat sana, dia orang bila dah habis 48, dia orang macam nak minta GC 52. Macam mana dah tak ada. So dia orang jadi time base. Macam mana guru cemerlang jadi time base? Ada tak siapa nak tahu? Guru cemerlang, katalah saya DG 48, tiba-tiba saya rasa
Kalau saya nak naik 52, saya akan tunggu 2024, saya mohon 48. Lepas tu saya fikir 2024, 48. Tapi katakanlah contohlah ini contoh. Saya nak mohon nak terasa macam nak tukar angin, nak balik kampung lah. Pergilah masuk maktab, nak masuk maktab pula dah. Hari tu dah tanya cikgu perang sampai pencen. So bila pergi mohon masuk maktab perguruan, cara dia ialah kita dapat dulu surat sah guru cemerlang tu supaya kita dapat grade tu. Lepas tu kita pun pergilah ke IPG, jadilah pensyarah biasa dengan grade 48. Ada satu kes kawan saya, dia mohon guru cemerlang tahun lepas, GG 48. Dia dah datang nazir dah uzur semua. Saya tengok dia punya bahan, memang saya kata ya Allah, kalau tak cemerlang lagi tak tahulah. Hebat sangat dia buat macam-macam masa PDPR tu. Setiap tema-tema semua ada dia punya link-link dia, pengajaran dia bertema, semua dia buat video rajinnya kawan saya. Sampai saya kata ya Allah, kalau tak cemerlang ni tak tahulah. Saya pun tak sehebat tu, saya tak mampu. Saya buat apa yang saya mampu je. Tapi dia jadikan cerita, dia dapat offer pergi ke IPG terlepas. Dia dah dipantau oleh Nazir untuk guru cemerlang, tapi dia dah pergi ke IPG. Kalau ikutnya, kalau dia sukses dalam dia punya permohonan GC, tahun ini dia akan dapat surat guru cemerlang. Tetapi maksudnya dia sekarang ni DJ 44 ni, tetapi disebabkan dia dah pergi ke IPG, nama dia dah ada di sana, kemungkinan dia tak dapatlah GC tu sebab dia dah ambil laluan pensyarah kat situ. Bila dia duduk kat 44, tak lama lagi dia dapatlah 48 di sana. Kalau dia nak mulakan di IPG, contoh, saya bagi contoh IPG ni sebab saya ada kawan macam tu cerita dia, senang faham. Contoh di IPG tu, dia boleh mulakan sebagai PC, pensyarah cemerlang. Maksud dia mulakan dengan grade 48. Laluan dia macam tu. Macam kes saya, kalau saya stay kat KV ni, saya ikutlah nanti lepas beberapa tahun saya akan apply GC 52. Selagi saya maintain dokumentasi saya, pelibatannya nak apa benda, nak pergi mana-mana tu lah. Yang tadi tu yang saya sebut tu. Tetapi kalau saya dah rasa tak nak lah guru cemerlang, nak berehat lah pula, nak worker biasa-biasa lah, nak pencen awal lah. So bila iklan keluar 2024, saya tak isi. Bila saya tak isi, so saya tak upgrade lah diri saya untuk menaikkan lagi ke guru cemerlang 52 tu. So saya terlepas lah. So saya tunggu time base. Bila time base datang, lepas berapa tahun dia ikut balik skim time base. So saya akan diserap untuk ni lah penilaian time base dan GC di depan tu dah kena buang. Tapi saya ikut time base 52. Faham tak? Faham tak? Keliru tak? Faham ke? Okay. Maksudnya guru cemerlang tu nak kena dikekalkan ya? Setiap DJ? Yes. Kalau cikgu nak guru cemerlang tu dikekalkan, cikgu kena sentiasalah upgrade diri cikgu. Supaya dapatlah yang laluan tu sampai ke mana yang cikgu nak stop. Kalau rasa tak larat sampai 52, nak berhenti dekat 54, matilah. Tapi sayanglah 54 nak ke ni 2 tahun, 3 tahun. So why not? Cubalah. Tapi kalau dah memang tak larat, kesihatan dah tak mengizinkan, kita pun tak nak paksa. Benda ni sukarela kan. Cuma dia laluan dia lebih cepat naik. Okay, macam tadi yang kita buat tangga-tangga tu, dia lebih cepat naik gaji. Macam saya memangku. So saya walaupun saya sebenarnya grade 44 tapi memangku 48, so saya dapat dah elang 48. Nanti bila dapat surat pengesahan, baru saya dapat kenaikan gaji 48. Ada setengah cikgu, dia tak bagi lagi, dia tunggu dapat surat, tapi memang arahan kena bagi elang 48 dulu. Guru cemerlang tak ada elang khas, cuma dia menikmati elang tu awal. Okay? Lagi nak tanya apa-apa sementara sebelum? Ada satu lagi soalan doktor daripada cikgu Agita, anak perempuan Muniandi. Next year saya akan apply DG 48, so I apply GC tahun 2023 atau 2024? Itu soalannya. Next year dia nak apply DG 48. Cikgu kena tahu lantikan cikgu cukup syarat tak 3 tahun sebelum tu? 2023 cikgu nak apply DG 48, maksud dia cikgu ada dokumentasi daripada
20 hingga 2021 setahun, 2021 ke 2022 2 tahun, 20 ke 2023 3 tahun. Cikgu nak apply 2023 ya? Maksudnya cikgu kena ada dokumen 2019. 3 tahun dokumentasi sebelum. Maksudnya cikgu dah boleh mohon. Maksud dia kat sini, cikgu ni mestilah DG 48 sebelum 2019. Mungkin 2018 dia DG 48. Okey? Sebab syarat dia mesti 3 tahun dokumentasi. Okey? Okey, lagi-lagi? Ada lagi tak? Tolong isi borang kehadiran, keberkesanan, apa penilaian Salam nak isi. Okey lagi? Ada soalan? Okey tak perkongsian saya hari ni? Ada macam confused sikit kan sebab dia main kira-kira matematik kan? Saya dulu nak faham ni, yang saya tak faham tu dari segi tu, yang tadi soalan macam tu. Sebab saya risau saya silap. Tapi kalau kita tengok balik contoh, sebenarnya macam tu je bendanya, kiraan dia. Okey? Cuma benda ni pun sebenarnya sebelum ni dia lagi lama kot, 5 tahun di sekolah baru boleh mohon. Ini dia lagi shortcut dah tau. Kalau sebelum ni lagi jauh lagi untuk satu grade tu dia dah tambah lagi. Ni dah shortcut lagi. Okey. Nazir tu dari mana ya? KPM atau JPM? Okey, Nazir tu dari mana? Macam mana nak jawab soalan ni? Okey, Nazir ni dia sebenarnya satu badan bebas. Kan selalu tapi dia bukan di bawah JPN atau KPM atau ni, tapi macam nak cakap jemaah Nazir ni dia satu jemaah badan bebas tapi di bawah KPM lah, dia memantau guru punya. Ada penaziran ni yang bidang kerja lain tu kerja lain lah, tapi ini penaziran sekolah memang di bawah KPM, memang di bawah JPN, tapi dia bukanlah kalau kita tengok carta organisasi JPN tu ada Nazir, bukan. Nazir ni dia satu badan bebas. Tapi dia di bawah KPM lah. Direct dia cakap di bawah KPM. Di setiap negeri ada Nazir. Saya rasa soalan ni macam pelik. Sepatutnya cikgu alert. Kita memang ada orang datang memantau, sama ada datang daripada PPD, JPN, KPM, Jemaah Nazir. Okey? Yang untuk memantau guru cemerlang ni daripada Jemaah Nazir. Okey? Kita sepatutnya ada Jemaah Nazir petang ni. Tapi itulah bila daripada Pak Arahan memantau satu sekolah, so dia tak dapat datang. Tengoklah ada rezeki kita satu hari sebab dia frah juga tak dapat hadir. Satu hari kalau ada rezeki, boleh je panggil dia balik. Cuma itulah. Macam ni lah last minute tiba-tiba dia tak boleh kan. Okey, ada lagi soalan? Sekali sahaja dia datang memantau. Ya, dia datang sekali je. Dia datang sekali 2 orang. Macam saya hari tu seorang dari Penang, seorang dari Perak. So dia pun datang berdua untuk itulah. Dan sebab saya hari tu lepas Nazir dah tengok semua PDP saya semua, saya pun okey puan, ada apa-apa lagi yang saya nak ni? Dia tak okey tak apa, bagi murid balik dulu. So murid saya semua dah balik. Lepas tu saya pun harap dia balik sebab saya pun nak balik. Tapi dia kata okey cikgu boleh bagi kami masa sikit. Cikgu duduk sini dulu, kami nak duduk di bahagian bilik sebelah. Masa tu bilik sebelah saya dapur, ruang makan, saya di ruang belajar. So saya pun tunggulah sebab saya ingat mungkin tak lama kot dia nak tulis-tulis apa-apa laporan kan. Rupanya saya tunggu sampai pukul 3:30. Lepas tu dia minta saya printer, dia nak buat tu dalam laptop dalam komputer kelas saya. Saya kata macam tak nak balik je nanti ni. Betul ke datang sampai petang-petang ni? Sebab petang kan dah tak siapa kan. Lepas tu last tu baru dia cakap okey dia nak jumpa bos, dia nak balik lah, dia nak rumusan sikit tentang saya. Lepas tu masa tu memang dia pergi ke bilik pengarah. Saya pun dah hantar dia, saya pun tak nak dengar dia cakap apa, saya malas nak fikir. Saya dah kena pantau, saya dah tak nak fikir apa-apa, dah rasa, tak tahu lah rasa lega ke, rasa apa ke, rasa confused pun ada. Macam tu lah sebab yang confused-nya kenapa lama sangat sampai 1 hari. Saya tak tahu lah kawan lain macam mana, tapi mungkin sebab Jumaat tu kan nak tunggu waktu buka balik pejabat tu dah petang, so jadi dia lambat. Tapi sebenarnya ada juga kes yang dia datang, okey, pukul 11 dia dah balik. Pukul 1 dia dah balik. Macam tu lah, ikutlah. Mungkin saya ada lama tu dia cari apa tak jumpa kot. Tu yang lama kot. Dan masa tu kan dia tanya, cikgu kan kurikulum di SKP, KSPK cikgu tu mesti ada dalam bilik darjah.
Bila dia tanya mana dia kurikulum, saya pula hari tu, lah kat mana dalam laptop lah. Saya macam bagus je kat dalam laptop, memang kena lah. Cakap benda tu kena ada, print out letak kat dalam kelas. Saya kata tu lah hari tu kan kalau kita bulan laptop lagi senang copy paste je nak buat rancangan RPH. Menjawabnya, saya pula tak kena lagi. Okey, sebenarnya memang kena ada. So saya tak beritahu, memang benda tu kena print out letak dalam kelas. Jangan buat dalam laptop. Laptop tu cerita lain. Okey? Okey, apa lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Doktor, ada soalan daripada Cikgu Rokiah Kadir. Saya tak pasti dah dijawab atau belum. Cikgu Rokiah, saya guru prasekolah. Lantikan DG44 saya adalah pada tahun 2020. Adakah tahun depan 2023 saya layak untuk memohon DG48? Soalannya. 2020, 2023, 2024. Sekarang Cikgu Rokiah 2000 dia nak mohon tadi, mana soalan dia tadi? Lantikan DG44, lantikan Cikgu Rokiah ni DG44 adalah pada tahun 2020. Jadi baru lagi. Jadi Cikgu Rokiah tanya, adakah tahun depan 2023 beliau layak memohon untuk DG48? 1, 2, 3, 2025 kalau lantikan DG44 2020 21, 23, 22, 23. Saya rasa 2024 baru Cikgu Rokiah boleh mohon. Dia dah 3 tahun dokumentasi tu 3 tahun sebelum. Kalau 2024 maksud dia ada 2023, 22, 21. 2024 baru boleh mohon untuk 48. Okey? Sebab dokumentasi, ingat tu. Saya buat macam ni je. Kalau datang tahun ini 3 tahun ke belakang dokumen tu ada, maksud dia sebab dia nak syarat dia mesti 3 tahun dokumentasi tu. Okey? Tolak 3 yang ke belakang tu. Okey? Jika dalam 3 tahun kita ada dokumentasi tapi pindah sekolah, boleh apply, tak ada masalah. Bawa lah dokumen tu balik ke sekolah baru tu. Janji cukup syarat. Okey? Nanti dalam grup saya boleh share contoh iklan guru cemerlang. Nanti tengok dalam tu. Cikgu kira dalam tu syarat-syarat dia supaya lebih jelas. Saya takut cakap kalut-kalut ni, cikgu ni kan boleh ingat ni. Kalut-kalut ni silap cakap lagi. Ada Nazim buat rakam malam ni. Tak pasal-pasal. Hai Nazim, minta maaf maksud dia sebab spontan ni bahaya. Nanti saya share contoh borang iklan terlepas. Cikgu boleh tengok, baca pelan-pelan. Dan mungkin cikgu boleh buat preparation. Masuk dalam grup saya nanti Nanti saya share kat dalam tu. Okay. Lagi nak tanya apa? Okay, setakat ni yang di ruangan chat ni dah tak ada soalan. Di sini suka untuk saya mengingatkan sekali lagi kepada semua peserta untuk mengisi 2 link yang telah saya sertakan di dalam ruangan chat sebentar tadi, iaitu link borang penilaian keberhasilan dan juga link kehadiran untuk program pada petang ini untuk didaftarkan dalam SPL KPM. Dan juga saya juga telah kongsikan link Telegram Dr. Siti Rohana. Dalam tu akan ada perkongsian dan mungkin juga nanti akan ada panduan dan nak jadikan Dr. Siti Rohana sebagai mentor untuk permohonan guru cemerlang. Okey. Boleh sangat, insya-Allah. Nanti masuk sana nanti. Satu lagi kan, kadang-kadang dalam ni banyak tanya. Hari tu saya terlepas banyak soalan tau. Sebab kita pun dah rushing. So bila saya nak cari balik, dah tak tahu macam mana nak cari, dah tutup ni kan. So cikgu boleh tanya balik yang kajian tindakan dulu tu, siapa yang ada join tu. Sebab saya rasa ada banyak persoalan hari tu. Tapi banyak yang saya tak jawab sebab saya tak tahu apa dia yang cikgu nak tanya. So dalam grup tu walaupun dia tentang Telegram tu tajuk dia kajian tindakan, tapi saya rasa saya bukanlah nak fokus kajian tindakan. Semua, anything yang saya boleh share. Tapi kalau nak tanya kajian tindakan pun saya boleh share. Nak tengok contoh apa ke, minta kat dalam tu. Saya tengok dia orang senyap saya pun, okey lah dia pun senyap. Cikgu pun senyap okey. Sebab kadang-kadang saya teringat, saya nak bagi benda ni lah kat dia orang. Bila saya terjumpa benda yang saya rasa saya boleh share. Okay, so yang terkini untuk ahli grup saya tu, saya dah PM, ada beberapa cikgu yang dah PM tepi. Mereka nak join untuk perkongsian tips memohon HLP tu.
So tunggukan saya update lah untuk bagi link macam mana nanti dalam minggu ni. Saya dah bincang dengan Encik Azhar tu mungkin dalam, tengoklah dalam malam, dia waktu malam. Kejap je, mungkin sejam setengah kot. Okey, boleh tanya terus Encik Azhar. Okey, dia daripada bahagian pembangunan kurikulum KPM. Okey. Lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih pada moderator. Kita balik kepada ulasan akhir moderator ya.